Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sehat. Semua sehat ya. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi kita sambung insya-Allah perbincangan surah Al-Muzammil dan kita sampai pada ayat yang ke-5 ya. Betul ya, Haji Masyah? Ayat 5 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita pergi sekali lalu je lah ya, surah ni. Kita mula daripada awal ya, kemudian kita detailkan yang kita belum telusuri lagi ya, ayat-ayat dia. Jadi surah Al-Muzammil seperti mana kita sedia maklum, dia surah yang turun sebelum hijrah ya, maknanya turun di Mekah sebelum hijrah. Dan turun di Mekah tu apa kita panggil ya, bukanlah mesti dia surah Mekah ya, tapi kerana dia turun sebelum hijrah tu. Dan sebelum hijrah Nabi 13 tahun di Mekah berdakwah, dan kebanyakan ayat-ayat atau surah yang turun di Mekah itu fokus banyak kepada persoalan akidah, persoalan ketuhanan ya, persoalan tauhid ya, sebab orang kafir Quraisy menyembah berhala, mereka mensyirikkan Allah. Jadi sudah tentu mesej utama surah-surah yang turun di Mekah ya sebelum hijrah ialah mengenai tauhid ya. Surah yang turun mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, cerita hari kiamat ya, kerana orang kafir Quraisy yang pertama dia mensyirikkan Allah, yang kedua dia tak percaya pada hari kiamat. Ya, bagi mereka hidup di dunia, bila sampai waktu, sampai ajal, mati ataupun meninggal, habis. Tak ada kehidupan selepas daripada kematian. Jadi sebab itu ya, bila Quran turun, Quran di peringkat Mekah ya, banyak cerita tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian cerita tentang dakwah Nabi ya, dan cerita tentang Quran biasanya. Ya, kerana orang kafir Quraisy dia tidak ada kitab. Ya, mereka punya agama ciptaan mereka, walaupun mereka selalu kata mereka beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Ya, mereka selalu kata nahnu abna'u Ibrahim. Kami ini adalah anak-anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan dinuna dinu Ibrahim. Agama kami juga agama Ibrahim. Ya, mereka hanya dakwa ya, pada hakikatnya mereka tidak lagi beriman dengan Nabi Ibrahim. Mereka sudah mengubah agama Nabi Ibrahim itu, ya. Jadi dalam surah ni, surah Al-Muzammil ya, kita mengetahui bahawasanya surah ini termasuk surah Mekah lah ya, surah yang turun sebelum hijrah, dan Allah buka dengan ya ayyuhal muzammil ya, yang asalnya al-mutazammil ya, bunyi asalnya al-mutazammil, dibuang huruf ta, tinggal al-muzammil ya, merujuk kepada Nabi yang pada ketika itu sedang berselimut. Kita dah sebut dah ya. Kerana ya, Nabi baru saja pulang daripada menerima wahyu ya, dan Nabi juga selalu diejek ya, selalu disindir oleh orang-orang Mekah, sehingga seolah-olah Nabi merasa tertekan ya, sebab sebagai seorang manusia Nabi juga ya ada rasa gembira, ada emosional kadang-kadang ya. Cuma Nabi ini dipandu oleh wahyu ya, menyebabkan Nabi boleh mengawal marahnya ya, Nabi boleh bersabar ya, Nabi boleh melalui cabaran ya, dengan dengan penuh semangat ya, dengan penuh kebaikan. Kerana apa ya? Kerana Nabi punya kelebihan ya, Nabi dapat wahyu, Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi mempunyai ciri-ciri manusia seperti mana orang lain ya, seperti mana ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum ya, katakanlah wahai Muhammad, innama, bahawasanya ana basyarun mislukum, aku ini, kata Nabi, adalah manusia seperti mana kamu juga. Ada rasa gembira, ada rasa sedih ya, Nabi pernah menangis juga ya, Nabi terasa terpukul bila dakwahnya ditolak, sebab Nabi manusia biasa ya, cuma yuha ilayya, aku diwahyukan. Jadi wahyu itulah yang membimbing Nabi ya, kekuatan yang diberi oleh Allah melalui melalui wahyu tadi ya, yang datang dengan pelbagai cara, sama ada masuk terus dalam hati Nabi, ataupun dibawa oleh Jibril, ataupun melalui mimpi-mimpi Nabi ya, kerana mimpi-mimpi Nabi dan Rasul merupakan wahyu. Jadi wahai orang yang berselimut ya, Allah perintah kum, bangunlah
Ya, bangunlah bila? Al-laila, pada waktu malam. Ya, bangun pada waktu malam. Illa qalila, ya, melainkan sedikit. Maknanya bukanlah sepanjang malam suruh bangun, tak. Ya, sedikit saja daripada malam. Nisfahu, ya, antara kaedah yang disarankan ialah sebahagian malam, separuh malam, ya, nisfun. Biasa kita dengar nisfu Sya'ban. Separuh Sya'ban makna 15 hari bulan. Ya, kalau nisfahu makna separuh daripada malam. Awinkus, ataupun kurangi, ya, ataupun dikurangi, minhu, ya, daripadanya, qalila. Kurang sikit daripada separuh malam. Ya, sebab malam kita boleh bahagi kepada 3 biasanya, ya. Kita boleh bahagi malam kepada 2, kita boleh bagi malam kepada 3, dan sebahagian ulama juga membahagikan malam kepada 6. Ya, jadi 6 waktu. Ya, maknanya kita bahagilah, ya, mengikut kesesuaian waktu malam kita di Malaysia, dan waktu malam bermula daripada Isyak. Ya, masuk Isyak, ya, Isyak 8.22 hari ni. Jadi masuk Isyak, bermulalah malam. Selagi belum hilang mega merah di kaki langit, selagi, ya, maghrib masih ada, maknanya malam belum bermula. Hilang mega merah, ya, berakhir maghrib, masuk waktu Isyak, baru bermula malam. Jadi kalau malam, ya, lebih kurang pukul 8.20, 8.30 lah kita kata. Ya, subuh kita pukul 6, ya. Jadi makna 8.30 sampai pukul 6. Berapa jam, ya? 8.30, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Ya, 5 apa kita panggil pukul 6 lah. Jadi 9 jam setengah lebih kurang. Dekat 10 jam. Ya, kalau 9 jam kita bagi 3 jam. Tapi kalau 9 jam setengah, ya, maknanya lebih kurang berapa tu, ya? Lebih kurang 3 jam lebih lah, ya. 3 jam 10 minit lebih kurang, ya. Ataupun 3 jam 7 atau 8 minit, sekitar itulah, ya. Satu bahagian malam. Jadi 1/3 malam, ya, bermula daripada Isyak. Kemudian kita tidur berehat, ya. Kita masih tidur 2/3 malam. 1/3 yang terakhir baru disarankan bangun. Itu pun bukan keseluruhannya. Tapi di peringkat awal, seperti mana Aisyah sebut, ya, dalam banyak riwayat, ya, Aisyah bagi tahu bahawasanya peringkat awal solat malam itu diwajibkan. Bukan kepada Nabi saja, tapi kepada seluruh, ya, umat manusia yang beragama Islam pada masa itu. Mana para sahabat juga solat malam, sehingga, ya, bengkak-bengkak kaki mereka. Kerana dilakukan pada setiap malam, dan anjurannya ialah separuh malam ataupun kurang sedikit daripada separuh malam. Au zid alaihi, ya, ataupun tambah sikit lagi. Ya, maknanya bukan separuh malam saja, tapi boleh lebih sikit daripada separuh malam. Sebab itulah, ya, mereka berdiri lama, dan kesan daripada berdiri lama tu menyebabkan bengkak-bengkak kaki mereka. Dan Allah perintah ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah, ya, bacalah Quran itu secara tartil. Antara makna tartil ialah baca perlahan-lahan dengan melihat maknanya, ya. Tujuan bukan untuk cepat habis, cepat khatam, tetapi untuk dipahami. Kemudian ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Inna, kata Allah, sungguhnya kami, sanulqi, ya, kami akan bacakan, ya, alaika, kepadamu wahai Muhammad, qaulan saqila, perkataan yang berat. Ya, kita akan detailkan nanti, ya, apa makna perkataan yang berat. Maknanya berat dari segi tanggungjawab. Ya, tanggungjawabnya berat. Dan kalau kita dapat laksanakan tanggungjawab tersebut, pahalanya juga berat. Mana pahalanya juga besar. Ya, yang akan memberatkan timbangan amal kita, ya, mizanul a'mal, ya, mizan kita ataupun kita punya kita panggil, ya, timbangan amal di mahsyar besok. Ya, Quran tu jadi syafaat kepada kita, ya. Quran itu menolong kita dalam pelbagai perkara. Antaranya ialah pahala lah. Ya, pahala membaca Al-Quran terutamanya pada waktu malam. Sebab tu, ya, kita kata para sahabat Nabi, seperti mana Ustaz selalu sebut, ramai sahabat Nabi, ya, mereka menghabiskan malam mereka dengan Al-Quran. Ya, baca suratul Muluk, ya, baca surah-surah yang lain lah. Ya, suratul Kahfi pastinya di sebelah malam. Walaupun di sebelah siang pun boleh, tapi sebab siang sibuk, ya, siang itu sibuk dengan pelbagai perkara, kita akan tengok nanti, ya, pada ayat yang ke-7. Ya, kita pergi secara umum dulu. Kemudian apa dia, ya? Ayat yang ke-6, ya. Inna nasyi'ata, inna sesungguhnya, nasyi'ah, ya, sesungguhnya perbuatan bangun malam tu. Ya, nasyi'ah, ya, merujuk kepada perbuatan tu, ya. Usaha kita, ya, untuk bangun pada waktu malam, nasyi'atul lail. Dan malam kita tahu selepas Isyak.
Ya, sebelum Isyak masih siang lagi. Sebab tu kalau nak baca suratul Kahfi walaupun tidak ada masalah boleh baca selepas maghrib tapi afdalnya selepas Isyak. Ya, kerana dalam hadis yang sahih Nabi sebut man qara'a suratul Kahfi, sesiapa yang baca suratul Kahfi ya lailatal jumu'ah, malam Jumaat. Malam tidak bermula daripada maghrib. Hari Jumaat bermula daripada maghrib, betul. Mana boleh baca dah. Tetapi afdalnya tetap selepas Isyak. Ya, selepas Isyak. Begitu juga surah-surah yang lain, ya, biasanya orang baca lepas Isyak sebab maghrib dengan Isyak agak sempit waktunya. Ya, mungkin ada yang nak pergi makan, ya, ada nak dengar kuliah. Ya, jadi untuk kita fokus kepada bacaan Quran sebelah malam. Dan sudah tentu, ya, waktu yang terbaik, ya, adalah pada 1/3 malam ataupun separuh malam. Ya, jadi maknanya memang kita kena peruntukkan sedikit masa kita, ya, untuk membaca Al-Quran pada waktu malam. Dan malam berakhir bila? Malam berakhir ketika berakhirnya apa kita panggil, ketika masuknya waktu subuh, ya. Ketika terbit fajar. Ya, fajar shadiq, ketika terbit fajar shadiq barulah berakhir malam, ya. Bermulalah siang. Maknanya subuh itu sudah bermula siang walaupun matahari belum terbit, ya. Dan maghrib belum malam kerana mega merah masih ada di kaki langit. Jadi permulaan malam itu adalah Isyak, berakhirnya ketika terbitnya fajar, ya, pada esok harinya. Okey, jadi bangun malam itu, ya, mana bangun selepas Isyak, ya, hiya asyaddu wata'an. Itu, ya, lebih apa kita panggil, ya, lebih membawa kepada khusyuk, ya. Jadi bangun malam tu, solat malam tu lebih khusyuk sebab tak ada gangguan, ya. Kalau siang kita ada gangguan, ya, dengan bunyi bising masyarakat, ya, sekitar kita, bunyi kenderaan, ya, anak cucu menangis, ya. Bukanlah kata malam tak ada kenderaan, ada juga, tapi tidaklah sesibuk siang, ya. Jadi dari segi khusyuk dia lebih khusyuk, lebih tepat waktu tu untuk kita dapat khusyuk, ya, lebih tepat pada waktu malam. Wa aqwam, ya, wa aqwama qila, dan lebih apa kita panggil, ya, lebih berkesan, lebih memberi kesan pada hati kita. Ya, sebab tu kita baca secara tartil, baca perlahan-lahan, ya, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Ya, kita bagi fokus, ya, innalaka fin nahar, sesungguhnya kata Allah pada waktu siang itu sabahan tawilah. Ya, pada waktu siang itu ada apa? Ada urusan yang tawilah, urusan yang panjang, mana urusan yang banyak. Siang hari banyak urusan, ya. Maknanya pada siang hari kalau kita tengok kita bekerja, ya, waktu pejabat, kemudian waktu kita hantar apa kita panggil anak cucu pergi sekolah, ya. Kalau work from home pun, ya, sebelah siang, ya, tidak sebelah malam, melainkan ada perkara tertentu yang tak dapat diuruskan pada waktu siang, kena buat pada waktu malam lah. Ya, tapi kebanyakannya kita kata waktu siang. Dan siang itu sabahan tawilah, ya, ada banyak urusan. Ada banyak apa kita panggil, ya, ada banyak perkara-perkara yang kita kena uruskan pada waktu siang. Ya, menyebabkan masa kita untuk membaca ataupun menelaah Quran tu kurang. Ya, sebab disibukkan dengan berbagai-bagai benda. Ya, tu dia punya apa kita panggil, ya, permulaan perbincangan kita lah, tuan-tuan. So far ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Ya, silakan Datuk Azizul. Ya, lama tak dengar suara. Silakan Datuk, ya. Ada apa Datuk? Ustaz, dalam apa ni ayat pertama, ayat kedua dan ketiganya, kata mula sembahyang tahajud pada waktu malam kan, dia bagi dan juga mengaji bacalah Al-Quran dengan tartil. Di sini adalah itu sebagai satu panduan bagi kita selepas solat tahajud tu, solat malam tu, kita sambung dengan bacaan Quran. Atau satu sebagai satu prosedur untuk kita bangun malam lah. Itu soalan saya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi maknanya memang itu panduan dia lah, ya, sebab Allah sebut tentang bangun malam, dan bangun malam tu bukan sekadar dipenuhi dengan solat saja, tetapi juga ada bacaan Quran dia, tilawah, kena buat tilawah lah. Bukan dalam solat saja. Dalam solat betul, ya. Tetapi di luar solat juga, ya. Dan pasti bila kita sebab kita bukan masyarakat Arab, bukan orang Arab, bahasa Arab bukan bahasa kita. Jadi kalau kita baca dalam solat mungkin, ya, maknanya kita tak dapat lah, ya. Tapi kalau kita tengok balik ayat yang kita baca, buka Quran, tengok terjemahan, baru dapat lah. Jadi mesti juga diiringi dengan membaca Quran, ya, di luar solat, ya, buka Quran, buka mushaf, tengok makna, macam tu, betul.
Ya. Ada lain silakan tuan-tuan, ada apa lagi? Ya, ya Dok. Tuan-tuan yang lain silakan. Ya, ada apa? Syirin ada apa Syirin? Ada Ustaz. Belum ya. Okey. Jadi cara membaca Assalamualaikum, Al-Quran Ustaz. kalau kita tengok. Waalaikumsalam betul lah. Ya, sila cikgu. Ya, maaf lama tak kudara. Ya, di mana pergi mana apa cikgu? Lama tak nampak. Pergi berjalan-jalan Ustaz. Pergi pantai timur, ini bawa balik pada pantai barat. Oh, ya, alhamdulillah ya. Ustaz nak tanya lah, kalau kita telitikan kejadian siang dan malam ni, macam kita ni advantage lah kita sebab kita ada malam. Ada setengah negara tu malam dia macam dia ada waktu-waktu dia, siangnya panjang, malamnya pendek. Jadi kita rasa kita sangat bertuah sebab keadaan kita panjang itu dianggap, malam itu dianggap panjang. Jadi dalam kita mengatakan malam tu lebih berkesannya kita membaca Al-Quran tu menunjukkan pentinglah malam tu Ustaz. Betul. Daripada siang kita bekerja tadi itu, maknanya Allah jadikan kita kejadian siang dan malam itu ada kegunaannya. Dan dia lebih menekankan malam itu mesti baca Quran yang lebih baik dan berkesan keadaannya. Macam mana kita, ialah macam kita yang dah berumur ni, kadang kita, usia kita ni banyak mengantuk. Jadi nak katakan manfaat kita nak buat malam tu supaya bacaan tu berkesan tu macam mana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya. Jadi apa kita panggil ya, betul lah ya, Cikgu Nuriza cakap tu betul lah, sebab dalam usia kita kan memang malam tu letih ya. Sebab itu kita disarankan supaya ada berehat atau tidur sekejap di sebelah siang. Ya, memang digalakkan tuan-tuan. Paling kurang ya ada satu instrumen ya, mekanisme yang dipanggil sebagai qailulah. Ya, qailulah tu makna tidur sekejap di sebelah siang, sama ada sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Ya, dan kita sudah diberitahu ya bahawasanya tidur sekejap pada waktu tersebut dia akan memberikan kekuatan kita untuk bangun malam. Memang ada kesan. Ya, jadi kalau kita tak boleh sebelum zuhur, kita boleh tidur selepas zuhur. Ya, kalau sebelum zuhur waktunya sudah tentu tak begitu panjang lah. Tapi kalau lepas zuhur mungkin kita boleh ambil masa panjang sikit. Ya, sebab kita dah selesai solat zuhur. Ya, antara menunggu zuhur dengan asar tu agak panjang juga waktunya. Jadi boleh tak kita berehat? Boleh ya. Kerana rehat pada waktu siang tu insya-Allah akan memberi kekuatan pada waktu malam. Contoh ya, tak payah pergi solat malam lah ya. Kuliah online saja. Mengapa sebahagian daripada kita rasa macam mengantuk, rasa berat ya dan seumpamanya ya, kerana mungkin siang kita tidak digunakan untuk berehat sikit. Ya, kita tak berehat langsung. Ya, maknanya siang ni memang betul, ada orang memang siang tak boleh tidur langsung. Baring boleh, tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, kita letakkan saja tubuh kita di atas tempat perbaringan kita. Ya, tidur atau tidak tu cerita lain. Ya, yang penting kita rehatkan tubuh kita. Ya, kalau dapat kita lelap, alhamdulillah. Ya, tapi kalau tak dapat, paling kurang kita dah baringkan tubuh kita ya di perbaringan, di katil ya, di tempat kita beradu lah. Dan oleh kerana itu ya, kesan daripada kita berehat siang hari itu insya-Allah malam tuan-tuan akan rasa segar. Ya, paling kurang. Dan kalau tuan-tuan rasa mengantuk ya, minum. Buatlah minuman, kopi ke ya, makan gula-gula ke, makan apa sajalah yang boleh kita panggil makan asam dan sebagainya untuk mengurangkan sedikit sebanyak mengantuk kita. Kalau dalam kelas kita boleh bercakap dengan kawan ya, kita boleh nampak orang lain, kita duduk sebelah-sebelah. Tapi kalau di rumah ni kita dengan isteri mungkin, atau dengan kalau suami dengan isteri dengan suami, atau mungkin ada anak kita atau cucu datang ya. Jadi dia punya suasana tu sudah tentu berbeza ya. Jadi kena carilah sesuatu yang boleh menjadikan kita segar ya. Dan pasti Ustaz sebut tadi, tidur siang tu ya sangat penting kerana ia memberikan kekuatan untuk bangun malam ya, untuk kita tidak terlalu cepat nak tidur. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tidur siang ya, memang tak ambil masa langsung untuk berehat, memang lepas isyak tuan-tuan dah letih lah ya. Jadi sebahagian daripada kelas mungkin ya 20 minit pertama tuan-tuan ada ya, lepas tu Ustaz tanya tak dengar dah, nama ada kat situ ya, sebab tuan-tuan pun tak on video. Kita duk ingat tuan-tuan jaga, rupanya tuan-tuan dah terlelap ya. Sebab apa benda-benda begitu boleh berlaku tuan-tuan ya? Kerana tadilah ya, mungkin kurang rehat pada siang hari. Jadi ada malam-malam tertentu sebagai contoh kan, macam malam ni lah
kita memang Isnin malam Selasa ni memang kita dah peruntukkan untuk program apa ni ya, program usrah malam Isnin kita. Jadi tidak seperti mana hari-hari lain. Mungkin malam-malam lain kita kurang ya, tak ada program online. Mungkin malam ni saja sebagai contoh. Jadi siang tadi kita kena ambil lah waktu untuk berehat tuan-tuan, supaya malam ni kita segar ya. Tapi kalau tuan-tuan buat apa ni siang tadi macam hari-hari yang lain juga ya, maka mungkin kita ada masalah. Jadi cikgu ya memang kena ambil waktu siang. Nabi pun anjurkan qailulah ya, dapat pahala tuan-tuan. Yang kedua, bagi kekuatan untuk kita bangun malam. Kerana apa? Kerana memang betul daripada ayat ni, satu tahajud ya, kedua baca Quran pada waktu malam. Paling kurang baca selepas Isyak. Ya, Ustaz yakin sebahagian tuan-tuan kadang-kadang suratul Kahfi tak boleh habis belah malam. Ya, tak boleh habis. Betul tak Cikgu Nuriza? Ya, kadang-kadang kita baca sebab suratul Kahfi itu 110 ayat tuan-tuan. Ya, kalau lepas Isyak baru nak baca, ya. Lepas Isyak, ya, kadang-kadang kita tak ada kekuatan untuk habis. Tuan-tuan boleh baca, tapi mungkin baca 20 ayat, 30 ayat, lepas tu letih dah, menguap. Jadi kita kata rehat lah, besok boleh baca. Ya. Kalau kita boleh bangun awal sikit untuk tahajud sebelum subuh, kita boleh baca Quran lagi. Tapi kalau kita tak sempat, bangun tu memang dekat-dekat nak subuh dah, ya, kita terpaksa baca di sebelah siang. Sebelah siang dari segi fadilat, memang masih dapat fadilat, tapi tak boleh lawan fadilat baca suratul Kahfi pada waktu malam. Dan waktu malam tu antara Isyak dengan subuh. Kalau malam tu kita habiskan dengan tidur je tuan-tuan, memang sayang lah. Ya, itu ceritanya. Maknanya siang Jumaat pun, siang Khamis pun kita rehat sikit. Supaya Khamis malam Jumaat kita ada tenaga, kita ada kekuatan ya untuk membaca Quran. Itulah ya, kalau Ustaz boleh respon sikit. Boleh cikgu? Baik. Okey. Ustaz. Qailullah tu berapa lama Ustaz boleh? Bergantung ya. Ada orang 20 minit dah okey dah. Ada orang mungkin setengah jam. Tapi tengok pada timing lah ya. Maksudnya kita punya availability ya, dari segi masa tu macam mana. Kalau tuan-tuan orang Pencen tak ada masalah apa-apa ya. Zuhur kita pukul 1 kan. Zuhur kita pukul 1, sekarang dah lewat 1.10. Ustaz, Jadi kalau boleh tidur awal okey lah. Between 15 to 30 minutes. Itu kan dia Nabi tak sebut ya. Itu hanya istilah para ulama saja. Sains yang sebut. Under doktor apa saya dah lupa dah. Dia pun dia guna dia punya apa nap apa benda lah, saya dah lupa dah, tapi basically it's qailullah lah kan. So dia kata you just need 15 to 30 minutes lah, a power sleep kan. Memang the power nap is very powerful Ustaz. Kalau 10 minit pun sampai pukul 1 pun you cergas Ustaz, walaupun ni penat, banyak kerja siang kan. But you need that. It's quite good Ustaz. Ya, jadi apa ni, terima kasih Kak Faridah ya. Jadi mesti doktor tadi ada peralatan yang digunakan lah ya, dan kajian dia. Cuma macam tadilah, oleh kerana dia datang daripada kajian saintifik, ia masih bersifat ijtihad. Ya, mungkin ada pakar lain yang kata oh tak, ya bukan 30 minit, mungkin 40 minit. Maknanya benda tu bersifat ijtihadi. Ijtihadi tu sebab kalau Nabi sebut daripada wahyu, yang itu ya dia tak ada perbincangan lagi. Ya, tak ada room for discussion. Tapi kalau sekadar kajian para ulama dalam bidang perubatan ya, ataupun dalam bidang psikologi ya dan sebagainya, itu masih ijtihad. Ya, macam tadilah ya. Kita kata dalam 15 minit mungkin sampai 30 atau 40 minit, tapi tidaklah sampai 2 jam tak. Ya, jadi maknanya kalau kita boleh tidur sekejap ya, 12.30 contohlah. Ya, sebab Zuhur 1.10. Jadi 12.30 tu kita tidur, kita bangun pukul 1 katalah. Ya, bila kita bangun pukul 1, kita dah boleh bersiap dah masuk toilet, ambil wuduk ya. Dan by the time azan, kita dah ready untuk solat qabliyah Zuhur ya. Ketika matahari gelincir, kita terus saja habis azan, kita jawab azan, ya, kita doa dan kita terus buat qabliyah Zuhur. Ya, dan tidak mesti kita buat Zuhur terus. Ya, mungkin kita tunggu anak kita balik. Mungkin kita tunggu solat di mana-manalah. Kalau orang perempuan tak ada tuntutan pergi masjid. Ya, tapi kalau orang lelaki dia tak boleh lambat sangat. Ya, maknanya kalau dia nak cepat ke masjid, mana dia kena awal lagi lah 12 suku mungkin. Ya, 12 suku bangun 12.45, ya dia masuk toilet, dia ambil wuduk siap-siap, dia dah pergi ke masjid. Ya, sebab kalau dia tunggu di rumah ya, solat di rumah mungkin nanti dia masbuk pula ya, Zuhur dengan imam. Jadi dia pergi awal. Jadi maknanya dia kena awalkan sikit. Boleh tak 12 suku? Boleh, tak ada masalah. Ya, 12.30 pun boleh ikut
Zuhur kita pukul berapa? Sebab Zuhur kita makin lewat. Ya, Zuhur kita pernah 12.58, 12.59, sekarang dah dah jadi 1.10, dia akan jadi satu suku, 1.20, nanti makna dekat-dekat Ramadan dia akan jadi lagi lewat. Jadi maknanya tidaklah ada satu waktu khusus pukul berapa sebab Nabi tak sebut. Satu lagi, zaman Nabi jam kan belum ada. Di teknologi jam tu tak ada lagi. Jadi oleh kerana tu roughly saja kita kata sekitar macam itulah. Daripada pukul 12 suku sampai pukul 1. Itu kalau kita boleh bagi contoh yang lebih detail lah. Itu kalau Ustaz boleh respon. Ada apa, silakan. Kalau tuan-tuan ada dengar daripada ustaz-ustaz lain ke, ataupun ada kajian-kajian yang tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh share lah. Sebab ustaz tak baca semua. Sebahagian yang kita baca, kita share. Kalau tuan-tuan ada dengar daripada ustaz-ustaz lain, Ustaz Abdullah Yassin sebut ke, ataupun Ustaz Sofwan, ataupun ustaz-ustaz lain lah dalam YouTube, kita boleh share lah. Kerana apa? Kerana ni panduan umum. Sebab Nabi tak sebut secara detail, Nabi hanya sebut sebelum zuhur. Dan ada juga sabit daripada hadis yang kalau tak boleh buat sebelum zuhur, boleh buat selepas zuhur. Lepas habis main zuhur, lepas ba'diyah zuhur, baru kita buat. Pun ada juga. Kak Mai. Ustaz, according to the headline punya kajian ni, dia kata limiting your naps to 10 to 20 minutes can leave you feeling more alert and refreshed. Tapi longer than that, 30 minutes, you are still sluggish, groggy and more tired. So more than 30 minutes, boleh lah. Not good lah. Okey, maknanya 10 to 30 minit lah kalau macam tu. Less, 10 to less than 30. 30 less than 30 minit. Okey. I dah bagi kat Syah tu forward. Okey, pada grup jadi maknanya kajian-kajian tadilah sebab Nabi, bila Nabi tak cerita secara detail, maknanya dia terbuka kepada para ulama lah, sama ada di kalangan ulama Islam ataupun orang apa kita panggil orang sains yang bukan latar belakang agama, tapi dia tahu benda ni. Sebab isu tentang power nap, persoalan tentang apa kita panggil siesta, tentang khailulah dan sebagainya, ini bukan dalam masyarakat Arab saja. Even masyarakat Arab jahiliah pun ada. Kalau kita baca cerita Nabi Musa, jangan lupa ketika Nabi Musa masuk ke bandar Memphis. Bandar Memphis ni bandar di utara Kairo, di utara Kairo. Masa tu Kairo tak ada lagi. Peristiwa di mana Nabi Musa masuk ke bandar dan Nabi Musa melihat seorang lelaki Kibti sedang bertekak bergaduh dengan seorang lelaki Bani Israel. Lelaki Bani Israel minta tolong Nabi Musa. Musa telah membantu dia dan Musa telah melepaskan satu pukulan kepada lelaki tadi. Lelaki tadi mati di tempat kejadian. Peristiwa itu tidak dilihat oleh ramai orang. Ada yang tengok tapi tak ramai orang tengok. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu manusia sedang lalai. Waktu maksud lalai itu ialah waktu mereka sedang tidur qailulah. Ketika Nabi hijrah sama juga, Nabi keluar peringkat awal pada 26 Safar, sebab Nabi keluar daripada rumah pada 27 Safar malam tu. Tapi siang tu ketika qailulah, Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar. Nabi bagi tahu bahawasanya Allah dah bagi isyarat pada kita untuk keluar pada malam ni. Jadi oleh kerana tak ada alat komunikasi pada masa tu, Nabi kena keluar pada waktu orang tidur, orang berehat. Maknanya masyarakat Arab sudah biasa dengan benda tu. Kerana masyarakat Arab jahiliah pada masa tu yang menerima Islam tak sampai 300 orang. The rest masih lagi kafir. Tapi mengapa mereka beramal dengan perkara tu? Kerana perkara tersebut sudah membudaya dalam masyarakat. Mungkin sejak zaman Nabi Ibrahim lagi sudah disyariatkan ataupun disarankan supaya dilakukan qailulah tadi. Maknanya tu sudah membudaya dalam masyarakat. Masyarakat Eropah begitu juga. Sebab tu apa kita panggil saintis dalam semua agama dan semua tamadun mereka buat kajian tentang ni. Kalau tidak takkanlah kita kata ada kajian 10 to 30 minutes, more than 30 minutes, jadi kita akan jadi letih pula. Akan jadi sluggish. Sebab apa? Sebab kajian mereka. Jadi kalau ada kajian-kajian begitu yang dibuktikan dengan dapatan-dapatan saintifik, so kita kena ambil kira juga. Walaupun dia datang daripada orang bukan Islam. Itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ada lain? Silakan. Ustaz, tidur lepas asar tak elok kan Ustaz kan? Secara umum kalau letih sangat boleh. Sebab hadis yang cerita bahawasanya tidur lepas asar tu membawa kepada penyakit gila, hadis tu tak sahih. Hadis tu tidak sahih. Maknanya
bukan menjadi kebiasaan, tapi kalau adalah seletih, ya, kita letih sangat. Siang tadi tak sempat qailulah. Ya, memang lepas asar tu letih sangat. Boleh tak kita tidur sekejap, ya, untuk kita kita panggil rehatkan badan? Jawapannya boleh. Ya, kerana hadis tu popular di kalangan masyarakat Melayu. Orang duk sebut selalu. Jangan tidur lepas asar, ya, kerana ia bawa kepada penyakit gila. Ya, dan kita pun tak pernah dengar kajian saintifik kan daripada mana-mana saintis yang mengatakan bahawasanya kesan tidur lepas asar, tak pernah dengar lagi lah. Tak tahulah kok Kak Mai ada dengar, ya. Setakat Ustaz punya bacaan tak dengar lah. Ya, dan Islam pun tak kata tak boleh secara mutlak. Kalau letih sangat dan kita perlu, ya, untuk rehat kerana malam kita ada kelas, ya, ada kuliah dan sebagainya, dia tidaklah menjadi salah. Ya, tapi bukan menjadi kebiasaan, tu saja. Okey, ada lain, silakan. Tentang tidur tadi tuan-tuan. Ustaz, Islam kata lepas subuh tak boleh tidur kan? Lepas tak, Ada bukanlah hadis. makna tak boleh, ya, kerana dia sebab Katanya pergi cari apa rezeki. ni, ya, sebab Kalau kita dia tak cari rezeki dah pencen. melambatkan. Macam mana? Kalau kita tak cari rezeki dah pencen. Itulah Ustaz kata tadi, ya, dia tidaklah secara mutlak, ya. Tapi memang dalam hadis Nabi sebut, ya, Allah, mudah-mudahan Allah memberkati, ya, mereka yang apa kita panggil keluar daripada rumah ataupun beraktiviti, ya, pada waktu awal pagi. Ya, jadi maknanya fil bukur, ya, dalam bahasa Arab bukur tu maknanya fi sabahil bakir, pada pada pagi yang awal. Ya, sudah tentu orang yang pergi kerja dia akan pergi kerja awal pasti. Ya, cuma Kak Mai tadi sebut kalau orang pencen macam mana tak perlu pergi pejabat. Ya, dah pencen dah, ya. Paling kurang kita bersenam ke, ya, keluar peluh kan, ataupun masak ke, ya, ataupun buat apa-apa yang patutlah. Ya, termasuk kita kata mengaji ke, ya, sebab waktu selepas subuh juga, ya, merupakan waktu yang bagus untuk mengulang kaji pelajaran. Ya, sebab dia awal pagi, ya, kita baru bangun, kita baru lepas mandi kan. Ya, sudah tentu waktu-waktu begitu, ya, waktu yang sangat baik, ya. Syirin ada bagi sharing tu, ya, macam burung, ya, keluar pada awal pagi untuk mencari sesuap nasi, ya. Maksudnya mencari rezeki lah. Ya, sebab burung tak makan nasi, ya. Jadi keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut lapar, ya, kemudian balik, ya, pada waktu petang dengan perut yang kenyang. Bawa pula, ya, bekalan untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, betul. Ya, dalam hadis memang ada sebut. Itulah, ya, tuan-tuan, dari segi apa kita panggil, kadang-kadang salah faham kita, ya, terhadap hadis-hadis ni. Ya, terutamanya kerana hadis-hadis ni sebahagiannya tidak sahih. Ya, hadis-hadis itu ada pertikaian dia. Ya, cuma secara umum, ya, kita kata oleh kerana hadis itu tidak sahih, maka jangan jadikan kebiasaan lah. Bukan tak boleh tidur, ya. Tetapi bukan menjadi kebiasaan. Dan kalau tidur itu ada tujuan yang baik, ya, kerana malam tadi katalah balik malam dah, ya, tengok orang meninggal ke, ziarah orang sakit dan sebagainya, kita balik sampai rumah, ya, pukul 2 pagi contoh, ya, 2 pagi tu baru nak tidur, ya, bangun subuh alhamdulillah, ya, boleh, ya, tapi lepas subuh letih sangat, ya. Kalau Ustaz dengar dulu siapa ni, almarhum siapa ni, ya, Ustaz Ismail Kamus, ya, Datuk Ismail Kamus sebut, nak tidur juga, kalau nak tidur juga kena tidur selepas matahari terbit. Maknanya jangan tidur immediately lepas subuh. Ya, jadi biar kejap, ya, macam kita sekarang kan, ya, subuh pukul apa kita panggil pukul 5.58, ya, dekat pukul 6. Ya, jadi lepas subuh tu kita baca Quran dulu ke, cari masa lah, ya, untuk buat sesuatu, jangan tidur. Ya, paling kurang dengar kuliah kita kata, ya, TV pun banyak, YouTube pun banyak. Paling kurang berbual dengan anak kita, ya, berbual dengan menantu ke sebagai contoh. Ya, make sure kita bagi matahari terbit dulu. Ya, kalau matahari terbit, kalau boleh tunggu sekejap, boleh isyraq lagi bagus. Tapi kalau dah letih sangat, nak buat macam mana kan? Ya, tapi jangan tidur waktu matahari sebelum terbit. Ya, jadi itu dia punya pandangan. Tapi dia tak sebutlah ambil daripada mana-mana ulama mana ataupun kajian saintifik, dia tak sebut. Ya, cuma macam biasalah, ya, para ulama ni kadang-kadang walaupun dia tak sebut, ya, tapi dia dengar daripada ulama-ulama lain mungkin masa dia belajar dulu, kita tak tahu. Jadi kalau ustaz ambil sebagai panduan umum, kalau nak tidur juga bukan immediately selepas solat subuh, bagi matahari terbit dululah. Ya, paling kurang tengok, ya, matahari terbit, sebab kita nak kejar isyraq tu. Isyraq 28 minit kan selepas daripada sunrise. Jadi 28 minit selepas sunrise, ya, kalau nak berehat, nak tidur lepas tu boleh, ya. Jadi tidak ada kesalahan, terutamanya bagi tuan-tuan yang tak perlu nak bekerja lagi dah, ya, sebab dah pencen. Tapi kalau apa kita panggil, kalau dijadikan kebiasaan, mungkin dia menjadi tak baguslah, tak eloklah, ya. Sebab melambatkan aktiviti kita.
Ya, kerana kita tahu ya, kalau kita bangun awal ya, kita mula aktiviti kita awal ya, hari itu akan penuh bermakna. Kita rasa macam banyak benda kita boleh buat. Tapi kalau kita mula hari itu lewat ya, kita akan rasa masa tu agak sempit, sedangkan masa yang sama. Ya, waktu yang sama, kesempatan yang sama ya. Tapi sebab kita dah lewat, kita dah mula lambat ya, dan kita belajar daripada orang-orang yang berjaya. Ya, kita tengok sama ada pelakon, sama ada ahli sukan, ya, sama ada orang politik, sama ada kita kata apa kita panggil ya, orang yang latar belakang academician dan sebagainya. Kebanyakan mereka ya, kalau kita dengar riwayat hidup mereka, semuanya bermula daripada awal pagi. Ya, tak ada yang tidur pagi kita kata ya, melainkan kalau letih, tak sihat dan sebagainya. Itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi ya tentang tidur awal tadi? Ya, tidur apa kita panggil qailulah pada waktu tengah hari sebelum Zuhur ataupun selepas, dan satu lagi apa? Ya, satu lagi ialah ya, dia punya tidur tadi lepas asar. Tak ada hadis yang sahih cerita tentang larangan. Begitu juga lepas subuh, cuma ada cadangan kalau boleh jangan tidur immediately after subuh. Bagi matahari terbit dulu tuan-tuan ya. Kalau boleh isyraq dulu lagi bagus. Sebab kelebihan isyraq tu kita nak ambil. Ya, sebab kalau kita tidur kita tak dapatlah kelebihan isyraq tadi. Ya, lepas subuh ya, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh mengingati Allah ya. Kemudian sampai matahari terbit. Kemudian lepas matahari terbit tunggu lagi 28 minit ya. Boleh baca Quran lagi, boleh baca buku, boleh tengok kuliah dan sebagainya. Sampailah waktu isyraq ya, kita bangun solat 2 rakaat. Kita akhiri dengan doa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan ya, seperti mana pahala haji dan umrah yang sempurna Nabi ulang beberapa kali. Ya, jadi rugilah kalau kita tidur pada waktu tu, kita tak dapatlah kelebihan dia. Jadi nak tidur juga ya, lepas isyraq tu paling baguslah. Ya, lebih baik, maksudnya bukan paling bagus, lebih baik daripada kita tidur immediately lepas subuh, sebab tak dapat kelebihan isyraq tuan-tuan. Ya, macam tadi kita kata kan, bukan tak boleh nak baca suratul kahfi lepas maghrib, boleh. Bukan tak boleh nak baca suratul kahfi siang Jumaat, boleh. Memang ada hadis juga. Tetapi afdalnya tetap ya, antara isyak ya sampai subuh. Itu waktu yang paling baik, tuan-tuan. Ya, jadi panjang masa tu kan. Jadi kita gunakan. Kalau boleh 1/3 malam buat. Kalau tak boleh ya, 1/3 yang terakhir. Nak buat macam mana ya? Sebab kita letih, kita perlukan rehat. Okey, tuan-tuan ya. Kita teruskan perbincangan kita tentang pembacaan Al-Quran ya. Baca Quran tadi. Inna sanulqi alaika. Sebelum tu. Apa ni? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila tu. Ustaz mungkin dah sebut juga ya pada pertemuan kita yang pertama dulu, surah Al-Muzammil, cerita bahawasanya para sahabat bertanya kepada Aisyah ya, bagaimana keadaan Nabi ketika membaca surah ya. Jadi Aisyah ada sebut ya, dalam tafsir Ibn Katsir ada diberitahu, Aisyah kata ketika aku melihat dan mendengar Nabi membaca Quran, surah pendek tapi Nabi baca kadang-kadang lebih panjang daripada surah yang panjang. Ya, ada surah pendek Nabi baca ya, surah-surah yang berada pada juzuk ammah, tetapi oleh kerana Nabi ulang, Nabi baca perlahan-lahan, Nabi ulang ya, Nabi tadabbur maknanya, Nabi tengok, Nabi kaitkan dengan persoalan semasa, ya, menyebabkan kadang-kadang ya, masa yang Nabi gunakan untuk menghabisi surah tersebut lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripada surah tu. Jadi Aisyah sebut macam tu. Ya, dan kita tahu Nabi ketika sampai pada ayat-ayat doa, Nabi akan berhenti dan Nabi berdoa. Ya, terutamanya di luar solat. Ya, dan ketika Nabi jumpa ayat-ayat azab, cerita tentang neraka, cerita tentang kiamat dan sebagainya, Nabi minta lindung daripada azab, ya, daripada apa kita panggil ujian yang Allah datangkan pada waktu tersebut. Walaupun Nabi ni maksum, tak ada dosa. Jadi sebab apa Nabi buat? Nak jadi contoh kepada para sahabat dan umatnya. Kerana kalau Nabi ya, bila sampai ayat tentang syurga, bila sampai ayat tentang apa nikmat yang Allah bagi, Nabi berdoa, ya, mengapa tidak Nabi berdoa juga ketika datang azab, ya, cerita tentang azab, cerita hari kiamat, cerita tentang fitnah dia, ya, mengapa Nabi berdoa juga sebagai apa kita panggil, sebagai motivasi kepada umat dia. Kerana perbuatan Nabi itu diperhatikan oleh isteri Nabi. Ya, Aisyah tengok, Hafsah tengok, Maimunah tengok, ya, Ummu Salamah tengok, ya, anak-anak mereka juga tengok. Ya, kadang-kadang adik ipar Nabi, ya, contoh kalau Nabi di rumah Hafsah, Abdullah bin Umar datang, dia pun tengok. Ketika Nabi duduk di rumah Maimunah, ya, anak saudara Maimunah, Abdullah bin Abbas tengok.
Ya, jadi mereka lah yang akan merakamkan peristiwa ni. Jadi kata mereka, ya, walaupun Nabi ni maksum, tetap juga bila sampai ayat azab, Nabi minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi ni dijamin syurga, tapi bila sampai cerita tentang syurga, ya, dan nikmat, Nabi tetap berdoa untuk minta supaya Allah jadikan baginda sebagai orang yang menerima nikmat dan juga kelebihan syurga tersebut. Sedangkan Nabi tak perlu, kan? Nabi sudah diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya. Ya, dan Nabi tak buat kesalahan. Ya, maksudnya yang melibatkan dosa tak. Nabi istighfar, ya, paling kurang 70 kali. Ya, ada dalam hadis yang lain disebut 100 kali. Jadi apa perlunya Nabi berdoa begitu? Tetap juga Nabi berdoa sebagai hujah, ya, sebagai dalil untuk umat dia. Barulah bila kita baca, kita tahu Nabi pun istighfar, Nabi pun minta ampun, Nabi pun minta lindung daripada Allah, takkanlah kita yang tak maksum ni tak minta. Jadi kita akan buat perbandingan macam tu. Ya, itu kalau kita boleh detailkan apa yang disebut oleh isteri-isteri Nabi tadi, ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, ya, ada cerita Anas bin Malik. Ya, jadi Anas cerita, ya, ketika Nabi baca Quran. Masa bila Anas tengok Nabi baca Quran? Pada waktu siang. Sebab Anas tak tidur di rumah Nabi, ya. Macam Abdullah bin Abbas, mak saudara dia Maimunah, isteri Nabi. Jadi dia ada peluang tidur malam di rumah Maimunah. Abdullah bin Umar, adik Hafsah, ada peluang tidur rumah Hafsah. Dia tengok Nabi baca Quran pada waktu malam. Dia tengok solat Nabi pada waktu malam. Anas bin Malik tak ada peluang. Melainkan dia dengar daripada orang lain. Ya, dia dengar daripada isteri Nabi. Dia belajar daripada Aisyah, belajar daripada Ummu Salamah. Tapi kalau dia tak sebut, ya, pengalaman isteri-isteri Nabi, maknanya ni dia cerita tentang Nabi pada waktu siang. Ya, ketika Nabi solat pada waktu siang, ya. Cuma solat pada waktu siang, ya, kita tak dengar Nabi baca kuat. Ya, sebab Zuhur baca sir, Asar baca sir, ya. Cuma Maghrib. Kalau Anas berpeluang solat Maghrib bersama Nabi, ya. Ya, subuh Anas tak datang lagi. Ya, sebab banyak riwayat yang menyebut Anas ketika nak tanya tentang ditanya tentang Nabi punya sahur, Anas tak tahu. Ya, Anas terpaksa bertanya pada sahabat-sahabat lain. Ya, Anas tanya pada Zaid bin Sabit sebagai contoh. Kerana Zaid bin Sabit rumahnya duduk dekat dengan Masjid Nabawi, jadi dia dapat, ya, bersahur bersama Nabi. Sedangkan Anas tak dapat. Ya, Anas ni budak lagi dan rumah dia di Quba. Ya, Ummu Sulaim mak dia dan bapa dia Abu Talhah, ya. Jadi tinggal di Quba. Quba 2 batu daripada downtown Madinah. Ya, 3.2 km. Jadi menjelang malam biasa dia akan pulang. Jadi dia tak ada peluang bermalam di masjid, ya, dan tidak ada peluang untuk bersahur bersama Nabi. Sebab tu dia terpaksa tanya pada sahabat lain. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalau dia riwayat, kebanyakannya cerita Nabi pada waktu siang. Jadi bila waktu Nabi baca kuat, antaranya waktu solat Jumaat lah. Waktu solat Jumaat, ya, antaranya. Ataupun ketika Nabi membaca Quran di masjid ataupun dalam perjalanan sebagai contoh. Jadi dia mengikut Nabi, ya. Dia mengiringi Nabi sebagai contoh. Jadi kata dia bacaan yang Nabi baca kalau sampai pada tempat mad, ya, huruf mad, Nabi panjangkan. Kalau di tempat yang pendek, Nabi pendekkan. Ya, dia cerita Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nabi panjangkan pada, ya, Bismillah, ya, Allah, lafaz Allah panjang. Ar-Rahman panjang, Ar-Rahim panjang. Jadi semua tu, ya, kata Anas, ya, aku dengar Nabi panjangkan bacaan. Kerana ada huruf alif, ya, huruf mad. Kerana ada huruf ya, ya, huruf mad juga, ya. Jadi oleh kerana itu Anas bagi tahu, ya, seperti mana disebut dalam kitab Fathul Bari, ya, oleh Ibnu Hajar, Anas cerita macam tu, ya. Jadi kalau Nabi pun buat macam tu, kita lagilah, tuan-tuan. Ya, kita kata tak ada pula cerita Nabi baca dengan bertajwid, pasti, tuan-tuan, takkan Nabi tak baca dengan bertajwid. Kerana guru Nabi dalam Quran adalah Jibril alaihissalam. Ya, setiap Ramadan Nabi tadarus, ya, Nabi membaca didengar oleh Jibril. Ya, Nabi tasmi' mana memperdengarkan bacaan. Dan begitu juga Jibril membacakan untuk Nabi. Ya, saling membaca, ya, satu sama lain, dan Nabi berguru dengan Jibril. Mana Nabi pun ada guru. Kita lagilah pula kena ada guru. Ya, kerana Nabi pun ada guru, ya. Kemudian ada riwayat, ya, daripada Ummu Salamah, isteri Nabi, ya, cerita bahawasanya Nabi bila baca Quran sama macam riwayat Anas tadi. Jadi Ummu Salamah tak pelik lah, tuan-tuan, sebab Ummu Salamah duduk serumah dengan Nabi. Dia isteri Nabi.
Ya, jadi sudah tentu ketika Nabi solat malam, ya, Nabi kuatkan bacaan dan dia dengar, ya, pada lafaz bismillah, ya, pada lafaz alhamdulillah, pada lafaz ar-Rahman ar-Rahim dan seterusnya. Jadi dia cerita bahawasanya Nabi, ya, Nabi apa kita panggil, ya, Nabi panjangkan pada tempat yang panjang, Nabi pendek pada tempat yang pendek, ya. Dan Nabi juga berhenti apabila bertemu dengan apa, dengan perkataan-perkataan tertentu. Nabi waqaf, ya. Contoh lepas pada bismillahirrahmanirrahim Nabi waqaf, alhamdulillahirabbil alamin Nabi waqaf. Sebab itu Al-Fatihah dipanggil sebagai as-sab'ul masani. Sab'u 7, al-masani yang berulang. Kerana Nabi akan ulang Fatihah macam kita lah. Ya, satu hari berapa banyak kali kita ulang Al-Fatihah dalam solat. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian kita wakaf, ya, pada 7 tempat. Ya, sebab Fatihah tu dipanggil sebagai surah yang diulang-ulang dan berhenti pada 7 tempat. Ya, jadi kita jangan berhenti lebih pada 7 sepatutnya, melainkan nafas tak panjang lah. Ya, tu kena belajar lah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok YouTube lah. Ya, bacaan Fatihah yang betul, yang benar, ya, daripada guru-guru yang bagus, ya, dan tuan-tuan boleh lihat, ya, mereka berhenti pada 7 tempat. Kalau kita nak berhenti lebih daripada 7 tempat, kita ulang sikit. Ya, jadi bahasanya kita kata yang terakhir itulah siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Jadi orang ramai berhenti di situ. Sedangkan dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Imam Hafaz, ya, daripada Asim, ya, dia tak wakaf di situ. Patutnya satu nafas saja, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, jadi kalau tak sampai nafas, berhenti pada ghairil maghdubi alaihim. Ya, kita tak boleh nak sambung. Patutnya tak wakaf, ya. Tapi kita tak sampai nafas, kita berhenti. Tapi kita ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Jadi kita tidak dianggap wakaf secara mutlak, ya, tapi kita berhenti hanya kerana tak sampai nafas dan kita ulang balik. Ya, supaya kita membezakan antara wakaf yang diletakkan dalam Quran dengan wakaf hanya kerana tak sampai nafas. Jadi kalau kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, dia akan jadi 8 kali berhenti, 8 wakaf. Ya, dia menyalahilah Fatihah sebagai as-sab'ul masani. Ya, jadi trik-trik begitu kena dipelajari, terutamanya bagi kita yang nafas tak berapa nak panjang. Ya. Tapi ada tak riwayat Nabi berhenti pada 3 wakaf? Pernah, ada riwayat pada Sayyidina Ali. Nabi wakaf pada 4 pun ada, tapi nak kena belajar tuan-tuan. Ya, nak kena dipelajari. Kita tak boleh main agak-agak, tak boleh. Sebab ilmu ni kena belajar. Sama ada melalui bacaan, ya, dengan berguru, ya, secara berdepan ataupun online dan sebagainya. Itu ada kaedah dia. Dan itulah yang disebut oleh Anas bin Malik dan juga Ummu Salamah, ya. Kemudian, ya, tentang membaca Quran dengan kita panggil dengan suara yang baik, ya, dengan tarannum kita panggil, ya. Memang ada hadis, ya, kalau kita tengok dalam kitab Fathul Bari juga disebut, ya, Nabi sebut zainul Quran, maknanya hiasi Quran itu, ya, bi aswatikum, dengan suara kamu yang enak, yang sedap, yang merdu, ya. Jadi kalau kita panggil, kalau suara kita sedap, ya, patutnya kita lagukan Quran tu, terutamanya kalau kita baca bersendirian, tuan-tuan, ya. Dan orang yang boleh membaca dengan baik disarankan jadi imam. Ya, kita tengok kan, macam kita nak solat, kita ada 4-5 orang. Ya, siapa yang lebih banyak menghafal Quran? Siapa yang lebih sedap bacaan dia? Ya, kadang-kadang orang yang sedap bacaan, ya, dia tak banyak hafal. Jadi kita bagi pada orang yang banyak hafal. Ya, cuma kalau solat-solat ringkas macam solat maghrib, ya, mana solat yang tidak memerlukan bacaan panjang, kita bagi yang suara sedap. Ya, kalau solat yang panjang, ya, contoh macam solat malam, ya, ataupun solat solat tarawih, ya, memang pasti kita akan pilih, ya, orang yang suara sedap, ya, orang yang menghafal Quran ataupun paling kurang banyak menghafal ayat-ayat Quran, ya, kerana kita nak berlama-lama, ya. Kalau suaranya tak sedap, ya, kita boring, mungkin kita rasa bosan, ya. Sebab itu disarankan supaya memperhiasi bacaan Quran bi aswatikum, dengan suara kamu, ya. Kemudian laisa minna, Nabi sebut, ya, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, Nabi sebut, ya, man lam yataghanna bil Quran, orang yang tidak melagukan Quran, ya, bukan melagukan, tapi melagukan tidak boleh ikut lagu-lagu yang bukan lahjah Arab, ya. Sebab itu ada salah seorang penceramah kita, ya, yang selalu bila baca Quran ada bunyi
bunyi apa kita panggil, ada bunyi India sikit. Bunyi India Pakistan sikit, ya. Jadi akhirnya apa kita panggil, ya, dia ditegur, ya, kerana melagukan Quran itu dengan bacaan ataupun dengan lagu, ya, yang bukan daripada lahjah Arab. Sebab Nabi bagi tahu bahawasanya Quran mesti dibaca dengan lahjah Arab, bunyi Arab, lagu Arab, bukan bukan lagu-lagu kita, bukan. Tak boleh kita lagu-lagukan Quran tu, ya, dengan lagu-lagu kita, tak boleh. Ya, kerana dia bersalahan dengan apa kita panggil, dengan situasi keadaan ketika mana Quran diturunkan. Ya, sudah pasti langgamnya, ya, sebutannya ataupun apa kita panggil, ya, bunyinya, ya, dia punya iramanya mesti irama yang bersifat apa kita panggil, ya, bersifat Timur Tengah, ya, negara Arab, bukan yang daripada apa kita panggil, daripada benua India Pakistan, bukan. Jadi beliau telah ditegur dan alhamdulillah beliau telah membetulkan. Ya, jadi maknanya mengapa para ulama tegur? Kerana memang Quran bila diturunkan, ya, bila dibaca oleh Nabi dan para sahabat dengan gaya masyarakat Arab baca. Ya, kita tak boleh ikut cara kita. Begitu, ya. Dan ada riwayat Ustaz pun pernah sebut sebelum ni, cerita satu hari ketika Nabi bermusafir, ya, Nabi lalu di kemah, ya, tempat Abu Musa al-Asy'ari tinggal, ya, bersama keluarganya. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ni orang Yaman dan beliau mempunyai suara yang baik. Ya, nama sebenar dia ialah Abdullah bin Qais. Tuan-tuan boleh catat, Abdullah bin Qais. Siapa dia Abdullah bin Qais? Beliau adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, yang datang daripada Yaman, yang ketika sampai pada waktu hijrah, ya. Pada waktu Nabi hijrah umurnya sekitar 20 atau 21 tahun, orang muda. Ya, maknanya ketika Nabi wafat usianya baru sekitar 30 atau 31, muda sangat. Ya. Jadi pada satu hari ketika Nabi lalu di tempat, ya, di mana apa kita panggil, ya, rumah dia, ya, Abu Musa tak perasan sebab dia duduk dalam rumah. Jadi dia sedang membaca Quran, ya. Nabi berdiri di luar tempat rumah beliau, ya, sehingga beliau habis baca Quran dan beliau keluar. Dia terkejut melihat Nabi ada di luar. Ya, Nabi puji dia. Nabi kata laqad utiya haza. Nabi kata sesungguhnya telah diberikan kepada lelaki ini apa dia? Mizmaran. Seruling, suara seruling. Maknanya sedapnya suara dia. Min mazamir ali Daud. Seperti mana Allah beri suara yang sedap kepada keluarga Nabi Daud. Ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman kita tahu. Ya, memang suaranya sedap. Ya, ahli keluarga Nabi Daud sedap suaranya. Termasuk Nabi Daud juga, ya. Dan digambarkan macam bunyi seruling. Ya, enak didengar, sedap didengar, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi puji Abu Musa dan Nabi kata suara dia macam suara, merdunya suara Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya. Mana Nabi puji. Dan kata Abu Musa, kalaulah aku tahu Nabi berada di luar, aku akan sedapkan lagi bacaan. Ya, itu cerita dia. Begitu juga, ya, kalau kita tengok pada Abdullah bin Mas'ud, ya, jangan kamu baca Quran, ya, dengan cepat, ya, maknanya nak cepat habis je, nak cepat khatam je. Terutama kalau kita baca surah Kahfi, kadang-kadang tuan-tuan baca laju je, ya. Mana tak ada penghayatan, tak ada tengok makna, ya. Sebab tu kita warattilil Quran tartila, tadi dia sebut kan, baca Quran secara tartil. Tadi Datuk Azizul pun sebut, ya. Mana baca secara tartil tu, pada tempat yang panjang dipanjangkan, tempat yang pendek dipendekkan, tempat yang wakaf kita wakaf, tempat yang tak boleh wakaf, kalau suara tak panjang, nafas tak panjang, kita ulang balik. Ya. Kemudian kalau ada ayat doa, kita berdoa minta supaya kita dimasukkan dalamnya. Kalau ada ayat azab, kita minta lindung daripada Allah. Itu maknanya baca secara tartil, tuan-tuan. Dan bukan tujuan nak habis cepat. Ya, kita kata kau baca Kahfi berapa lama? Aku setengah jam habis dah. Ya, aku 25 minit habis. Tak payah bekerja-kerja, tuan-tuan. Ya, dahlah surah Kahfi itu kita baca seminggu sekali je. Ya, baca dengan tartil. Ambil masa, tengok makna, tuan-tuan. Berhenti tengok makna. Ya, lepas tu sambung balik. Ya, tengok balik. Apa perkataan tuan-tuan tak dapat? Ya, dan tengok tafsiran dia, tafsiran ringkas. Apa makna dia? Ya, sebenarnya apa Allah nak isyaratkan? Macam tu, tuan-tuan. Ya, baca Quran secara tartil. Okey, ya. Itu ya. Nabi tegur kalau kita baca selain daripada bunyian Arab tu kan, tapi dia berdosa ke kalau orang tu buat? Ya, kalau dia tak berdosa pun, ya, kalau tak berdosa pun dia tidak menepati SOP dia. Sebab SOP dia kena baca macam Arab baca. Kalau tak tahu macam Arab baca, mana kita baca biasalah.
Tapi bukanlah ikut langgam apa ni lagu Melayu, lagu asli, ya lagu India, tak boleh lah. Ustaz, saya pernah dapat video dari Jakarta tapi saya dah padamkan lah because quite some time ago. Diorang ada macam persembahan and Joko pun ada masa tu. Dia buat persembahan baca Quran tapi dalam bunyi bunyi apa Minang, lepas tu bunyi Jawa, bunyi apa. So saya pun terkejut. Tak patutlah. Tak sepatutnya lah. Because kat sana kan ramai ulama, tak ada orang dapat tegur. So dia orang betul baca, dia baca tapi I don't know how to imitate lah. Tapi yang Jawa tu bunyi Jawa, Ustaz. Betul-betul Jawa. Ya memang betul lah. Ya. Dan tak sepatutnya begitulah. Melainkan tak boleh ubah. Ya. Sebab kita tahu macam kita kata orang Cina sebagai contoh, ya. Bila dia masuk Islam sebutan ra dia. Ya, susah nak sebut ra. Ya, mungkin daripada pantai kita panggil daripada Sabah Sarawak mungkin, ya. Cara sebutannya sebab dah biasa dengan lahjah di sana. Jadi bila belajar Quran, ya, bila sebut lafaz-lafaz Quran tu dia tak boleh nak sebut dengan betul sebab dah terbiasa. Itu tak ada pilihan lah. Ya, kerana Islam tidaklah mewajibkan ya orang tu sampai tak boleh pun kita kena kata boleh juga, tak boleh lah. Sekadar yang terbaik. Cuma dia tak boleh jadi imam kepada orang lain lah. Melainkan jadi imam kepada isteri dia je lah. Ya, kalau isteri dia pun begitu, maknanya sudah tentulah isteri tak boleh jadi imam kepada suami. Ya, tapi untuk duduk dalam masyarakat, menjadi imam masyarakat tak boleh. Ya, kerana sebutan ra tadi, kita tak boleh sebut ra. Ya, Ar-Rahman tak boleh, Ar-Rahim tak boleh. Ya, jadi disebut ra tu macam L, macam lam, tak boleh lah tuan-tuan. Sebab dia mengubah makna. Ya, jadi ini kan pula kita bunyikan dengan irama kejawaan ataupun Minang dan sebagainya, sudah tentu tak kena. Ya, walaupun mungkin tidak sampai ke peringkat berdosa, ya, tetapi tak ikut SOP lah sebab Nabi dah sebut. Ya, sebab ibadah ni tuan-tuan, jangan hanya tengok pada halal haram saja. Jangan tengok pada berdosa saja, ya. Kita kena tengok juga, ya, sama ada dia mengikut SOP Nabi ataupun tidak. Ya, Nabi sarankan kita kena ikut, macam itulah. Ya, walaupun tak salah kan, macam orang tanya kan, boleh tak saya nak baca ayat kursi lebih daripada sekali lepas solat? Nak baca tak salah, tapi Nabi katakan sekali je. Ya, dan Nabi tidak mau memberatkan. Jadi cukup sekali. Sekali tu kadang kita tak buat. Ramai orang tuan-tuan, ya, baca zikir macam-macam tapi ayat kursi tak baca. Ya, sedangkan baca ayat kursi setiap kali lepas solat itu mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita masuk syurga Allah. Ya, yang kita tak masuk lagi syurga Allah sebab belum mati. Ya, mudah-mudahan bila kita meninggal besok dipermudahkan untuk masuk syurga Allah. Ya, jadi baca sekali cukup. Ya, tidur malam sebagai contoh, tambah 1 kali lagi, jadi 6 kali. Cukuplah tuan-tuan. Ya, yang lain tu kita baca yang lain pula. Ya, tapi kalau orang tu baca ayat kursi sampai 10 kali sehingga menyebabkan dia tak sempat baca yang lain-lain. Tasbih, tahmid, takbir tak baca. Lillahi ma fis samawati wa fil ard tak baca. Ya, kemudian apa lagi? Ya, zikir-zikir yang lain yang sepatut baca. Qul wallahu qul a'udzu falaq tak baca. Oh, rugilah tuan-tuan. Pasal dia tak ikut SOP yang Nabi ajar. Ya, dia lebihkan pada ayatul kursi tapi dia tertinggal surah-surah lain yang sepatutnya dibaca. Jadi walaupun dia tidak berdosa tetapi dia tak ikut SOP. Maknanya dari segi pahala dia tak dapat A. Ya, jadi rugilah tuan-tuan, sedangkan kita ibadah nak dapat A. Ya, kita nak dapat syurga yang terbaik kan? Ataupun tuan-tuan rasa asalkan masuk syurga sudahlah ustaz, takkan macam tu. Ya, Nabi kata apabila kamu minta syurga, kamu minta syurga yang terbaik. Ya, iza sa'altallah, ya, kalau kamu minta pada Allah, ya, is'alil firdaus. Ya, jadi minta firdaus. Ya, jadi minta firdaus tu makna minta syurga yang terbaik, yang paling tinggi. Ya, walaupun ibadah kita tak banyak, tapi kita minta. Macam tuan-tuan, ya, Kak Faridah kan biasa buat interview kan. Bila interviewee datang, kan kita tanya, ya, nak minta gaji berapa? Ya, berdasar pada dia punya gaji lama, dia bagi tahu gaji saya banyak ni. Tapi saya kurang puas hati, ya. Sebab tu saya minta kerja dengan puan, ya, dan saya minta gaji sekian-sekian banyak. Sudah tentu dia minta yang paling banyak. Kadang-kadang kita ketawa. Kita kata gaji saya pun tak sampai macam tu, ya. Awak nak minta lebih daripada saya. Ya, banyak cantik, ya. Tapi tak ada masalah. Dia minta. Kalau kita rasa tinggi sangat, kita kurangi. Ya. Tapi kalau dia minta rendah sangat, rugilah. Jadi kita dengan Allah pun macam tu juga, lebih-lebih lagi. Ya. Jadi kalau minta pada Allah,
Ya, jadi mintalah Firdaus. Ya, fas'alil Firdaus, maka mintalah syurga Firdaus, kerana syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, paling hebat, tuan-tuan. Ya, itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ada lain silakan. Ada apa, tuan-tuan? Tentang Tarannum, ya. Tapi jangan habiskan masa untuk belajar Tarannum sehingga tak sempat belajar tafsir, tak sempat tadabbur. Itu sayang, tuan-tuan. Kerana keutamaan, ya, ketika Quran diturunkan untuk dipahami. Ya, Saidina Umar menghabiskan hampir 11 tahun untuk mempelajari tafsir surah Al-Baqarah. Itu Umar yang bangsa Arab Quraisy, tuan-tuan. Ya, walaupun dia bukan Bani Hashim, tapi dia Bani Adi, dan Bani Adi itu adalah Quraisy. Maknanya bahasa Arab dia tidak kurang hebat. Ya. Sebab tu ketika dia membaca surah Toha, ya, akhirnya menggerakkan hati untuk masuk Islam. Ya, bagi dia surah Al-Baqarah 286 ayat tu hampir 11 tahun dia ambil masa untuk betul-betul memahami secara mendalam maknanya. Kalau Umar macam tu, kita lebih-lebih lagi lah, tuan-tuan. Ya, itu dia punya contoh, ya. Okey, apa lagi kalau kita boleh sebut, ya. Keagungan Quran kita dah tahu, ya. Allah kata inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kita dah baca tadi. Ya, ayat yang kelima, Allah kata kami akan turunkan kepada Muhammad, ya, surah Al-Quran yang berat. Ya, berat kerana apa, tuan-tuan? Berat tanggungjawab dia, pelaksanaan dia. Banyak benda yang kita tahu ber-Quran tapi kita tak buat. Ya, sebagai contoh, tuan-tuan ingat tak masa kita tadabbur surah Kahfi? Ya, ada doa-doa yang kita kena baca tapi kita tak baca. Ya, tuan-tuan dah tahu benda tu. Tapi kalau Ustaz tanya, mungkin tuan-tuan tak buat juga benda-benda tu. Apa antaranya doa surah Kahfi tu, Kak Faridah, yang selalu kita tak ingat. Tapi patutnya kita buat. Apa doa dia, Kak Faridah? Ya, Kak Faridah selalu baca tu. Ya, sebab Kak Faridah suka buat benda tu. Oh, yang mana satu, Ustaz? Yang Kak Faridah selalu baca? The 100 itu Ali Imran saya suka baca, Ustaz. Ni surah Kahfi. Surah Kahfi. Tu. Tu Oh, tengok yang Shirin cakap apa tu? Kapan tu kah? Ya, Ayat 39. Ayat 39, tuan-tuan. Kak Faridah dah lupa balik. Ya, sebab tu bunga dia tak keluar, tuan-tuan. Bunga dia tak cantik. Ya, bunga yang ditanam tu, ya, tak cantik. Sebab apa? Sebab tak baca ayat 39. Oh, iya, Apa yang yang Masya itu saya buat, Ustaz, saya buat. Setiap hari saya buat. Dia buat tapi tak tahu apa sebab. Dah lupa dah, ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Salah tu. La haula tak ada. La quwata illa billah. Ayat 39. Tuan-tuan jangan salah baca, tuan-tuan. Salah baca. Ya, dia salah baca tu, ya, dia tak jadi ayat Quran lah. Sebab ayat Quran tu bunyi Masya Allah la quwata. Dia tak ada la haula, tak ada. La quwata illa billah. Ayat 39. Nampak, tuan-tuan? Kita dah baca tapi tuan-tuan tak amal. Ya, ada banyak lagi, ya, ketika kita lupa, kan. Bila kita lupa akan sesuatu, kita sebut nama Allah dan kita baca. Ya, itu apa kita panggil, ya. Ayat awal lagi, kan. Ayat 24 antaranya, ya. Dalam surah Kahfi pun kita lupa juga. Ya, jadi itu yang kita sudah tadabbur, ya. Yang belum tadabbur, apatah lagi, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila kita baca Quran, kita kena tengok dia doa ke, ya, dia motivasi ke, ya, dia peringatan ke, ya, dia sebagai satu bentuk pujukan daripada Allah ke, ya. Kalau dia doa, kita mohon. Kalau dia cerita azab, kita mohon juga, tapi mohon dilindungi. Dan begitulah, ya, yang kita panggil sebagai warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran tu secara perlahan-lahan dengan mengambil kira maknanya, panjang pendeknya, ya, dia punya lagunya dan sebagainya. Jadi itulah, tuan-tuan, ya, itulah baru kita memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak, kita tidak dianggap membaca Quran secara tartil. Ya, sayang, tuan-tuan, ya. Jadi Kak Faridah jangan lupa, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Inilah apa yang Allah kehendaki. Ya, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada la haula, tak ada, la quwata saja, ya. Jadi itu ayat 39 dalam surah Kahfi. Tuan-tuan perempuan, ya, masuk kebun baca. Asalnya masuk kebun, ya, sebab lelaki tadi dia pekebun, dia petani. Tapi kalau kita bukan petani, masuk dapur, ya, tuan-tuan nak masak, perempuan nak masak, ya, boleh baca.
ketika kita berada di workstation kita, ketika kita buat kita panggil jualan online, ya, ataupun apa saja tuan-tuan yang berkaitan dengan nikmat yang Allah dah bagi. Kerana melalui pekerjaan tersebut kita dapat hasil, ya, kita dapat dapat income, ya. So pada masa itulah kita baca masya-Allah la quwata illa billah ayat 39. Tuan-tuan catat surah Al-Kahfi, tengok balik. Ya, setiap kali kita baca, sebab paling kurang kita akan baca sekali setiap minggu, tuan-tuan. Ya, ini surah yang kita sentiasa baca ni. Walaupun baca setiap minggu kan, tapi setiap minggu jumpa. Mengapa kita tak mengamalkannya, tuan-tuan? Sedangkan kita dah tahu dah kelebihan dia. Ya, jadi kalau ustaz selalu kalau kuliah ustaz akan sebut, ya, antara doa-doa yang diabaikan oleh kita. Kita kadang-kadang kita tak tahu dia doa. Ya, tapi kadang-kadang kita tahu dia doa tapi kita tak amal, kita tak buat. Sayanglah, tuan-tuan. Ya, menyesal tu dia bukan kat dunia, tuan-tuan, menyesal di akhirat besok. Ya, bila diingatkan balik kita, ya Allah. Kita lupa kan Ustaz? Ya, betul. Hanya masa lupa saja. Sebab cerita tu cerita. Cuba baca dia punya makna tu. Ya, sebut nama Allah dan minta. Ya, minta supaya Allah bagi kita petunjuk jawapan yang betul. Padaku agar aku yang lebih dekat daripada ini kebenaran. Ya. Okey, tuan-tuan, ya. Sebab kita dah ulang banyak kali tu, tuan-tuan. Jadi ustaz tak ada berniat nak ulang benda tu, cuma nak memberi peringatan. Ya, tolong fokus surah Al-Kahfi ayat 24, ya, dan juga ayat 39. Itu dua doa yang diabaikan. Doa ayat ke-10 tu tak ada masalah. Tuan-tuan baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Itu memang ada Rabbana. Sebab tu tuan-tuan ingat. Tapi kalau yang tak ada Rabbana, ya, biasanya kita lupa. Ya, jadi tolong jangan lupa lagi lah, tuan-tuan. Ya, tolong jangan lupa. Ya, minta supaya Allah beri kita kekuatan untuk beramal pula. Belajar dah banyak. Banyak, tuan-tuan, bertahun-tahun belajar dah. Ya, tapi tentang part nak mempraktikkannya tu. Sebab kita tak nak jadi Muslim saja, kita nak jadi practicing Muslim. Muslim yang beramal dengan ilmu dia. Yang itu kita nak, ya. Okey. Kemuliaan Qiyamul Lail kita dah tahu, ya. Yang pertama, bacaan Qurannya lebih khusyuk. Ya, memang tuan-tuan, sebelah malam ni kalau kita baca, ya, memang dia lebih khusyuk sebab tak ada gangguan. Ya, jadi kalau siang tu banyak gangguan dia, orang telefon, ya, kemudian ada hal-hal lain lah. Ya, yang mungkin menyebabkan kita terganggu, kita punya concentration kita. Tapi belah malam ni, tuan-tuan, suasana dia lain. Ya, memang suasana lain. Kita pun dah bangun bertidur, dah segar dah. Tuan-tuan dah tidur awal kan? Ya, bangun, ya. Dan bukan bangun separuh malam pun tak perlu. Peringkat awal memang, ya, sembahyang tahajud ni wajib tau. Ustaz dah sebut tadi. Aisyah sebut. Bukan wajib pada Nabi saja, wajib pada semua orang Islam pada masa tu. Sehingga bengkak-bengkak kaki mereka sebab berdiri malam lama sangat, separuh malam, tuan-tuan. Ya kan, sebut tadi ayat kan? Ya, nisfahu awinqus, ya, minhu qalila. Separuh malam ataupun kurang, ya, ataupun tambah sikit. Mana tambah sikit daripada separuh malam? Panjang, tuan-tuan. Panjang, ya. Sebab separuh malam tu kalau kita di Malaysia, ya, sebab malam kita 9 jam setengah, tuan-tuan. Cuba kita bayang. Ya, dia jadi berapa, ya? Hampir 5 jam, tuan-tuan. Hampir 5 jam. Ya, kita sembahyang malam tu, tahajud tu. Ya, jadi maknanya panjang. Itu yang tak pelik kalau sahabat Nabi bengkak-bengkak kaki. Setahun, ya, mereka diwajibkan untuk solat malam. Setiap malam tu, bukan weekend aja. Sebab itu, ya, 12 bulan selepas perintah wajib baca sembahyang malam tu disyariatkan, baru Allah ringankan, Allah bagi rukhsah. Maknanya sekarang dia bukan jadi wajib lagi, dia jadi sunat sampai kita sekarang, tuan-tuan. Ya, Kak Faridah, apa dia? Tak Ustaz, sorry. Ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Tuan-tuan ada soalan, silakan. Ada apa? Ya, tentang khusyuk tadi. Memang, tuan-tuan, malam memang berkesan. Dia masuk dalam hati. Kita baca memang masuk, tuan-tuan. Ya, sebab tu study, ya, kita belajar, baca kitab, baca buku pun memang belah malam tu lain suasana dia, tuan-tuan. Ya, memang of course pagi lepas subuh pun betul. Ya, tapi malam ni kita baru bangun tidur. Bangun tidur, kita mandi, ya, paling kurang pun kita ambil wuduk, ya. Kita dah basuh muka dah, gosok gigi, bersugi dan sebagainya. Memang keadaannya tu memang kita dalam keadaan yang sangat bersedia, ya, untuk solat malam. Tak ada gangguan pula, tuan-tuan, ya. Itu yang kita kena ambil peluang tu. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian Allah sebut, ya, sebab siang tu, tuan-tuan, apa jadi siang? Siang ni sebab innakala, ya, innalaka fin nahar, ayat 7.
Sesungguhnya bagimu pada waktu siang itu finnahar sabahan tawilah. Ada banyak urusan, panjang urusan dia. Panjang urusan maknanya banyak urusan. Macam-macam tuan-tuan, nak pergi sana, nak pergi sini, ada apa kita panggil, ada masalah macam-macam. Ada pekerjaan macam-macam. Walaupun pencen, ya. Orang pencen sibuk cara orang pencen tuan-tuan. Orang kerja cara orang kerja. Jadi kalau kita tak ambil peluang pada waktu malam ni, ya, memang sayang. Macam kelas kita contoh, kuliah online. Kalau buat siang mungkin tuan-tuan sebahagian besar tak boleh hadir. Ya, tapi bila kita buat malam, ya, kena hadirkan diri. Memang, ya, kena cari masa. Ya, walaupun sampai tertidur-tidur kita kata. Ya, memanglah tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam posisi baring atas katil, memang tertidur lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan duduk elok selesa. Ya, ada kopi sebelah, ya, ada asam dan sebagainya. Kan lebih sedap tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Tapi kalau tuan-tuan baring, ya, duduk atas katil, ya, sambil dengar-dengar, memang lelap lah tuan-tuan. Sebab kita tidak menyediakan diri kita untuk, ya, menerima ilmu tu dalam keadaan yang paling baik. Jadi macam itulah, ya. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau kita bersungguh, dapat tuan-tuan. Bersungguh ni dapat. Dr. Maurice Bucaille, ya, pakar bedah, ya, surgeon daripada Perancis, yang diberi amanah untuk buat postmortem kepada Firaun yang ditemui di Valley of the Kings. Valley of the King tu dekat apa kita panggil, ya, dekat bawah tu. Ya, dekat Luxor. Ya, bila ditemui mumia mereka tuan-tuan, dibuat postmortem sebab nak tentukan yang mana satu, ya, Firaun yang tenggelam dalam the Great Bitter Lakes, tasik air masin tu, yang mana satu. So kena buat postmortem. Ya, beliau tuan-tuan mula belajar bahasa Arab umur dah 50-an dah. Ya, tak pernah kenal alif bata, tak pernah kenal. Dia bukan muslim. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya kita kata boleh juga, ya, gagah-gagahlah membaca Quran, ya, melihat makna, membandingkan dengan Bible, ya. Sebab tu dia ada buku, ya, apa kita panggil Al-Quran, Bible and Science. Ya, maknanya dia ada buku yang dibandingkan antara Quran dengan Bible. Dan, ya, apa pandangan sains tentang kedua-duanya tuan-tuan. Mengapa dia boleh hasilkan buku tu? Sebab macam tadilah, walaupun dia menulis tu agak lewat, ya, dah 50-an, dah masuk 60-an dah. Tetapi alhamdulillah kerana usaha sungguh-sungguh dapat tuan-tuan. Ya, Cat Stevens sebagai contoh kan, kita tengok bila dia masuk Islam, bukannya masuk umur 20 tahun tuan-tuan. Ya, dia terlibat sibuk dengan dia punya dunia muzik dia, ya, industri muzik dia. Ya, tetapi alhamdulillah bila dapat hidayah dia usaha, ya, dan mereka berusaha sungguh-sungguh. Ya, dan dakwah mereka bukan untuk diri mereka dan keluarga, ya, tapi juga masyarakat. Ya, kita tengok usaha yang dibuat oleh Yusuf Islam, ya, untuk buat sekolah-sekolah Islam swasta, sama ada di peringkat kindergarten, ya, di peringkat rendah maupun menengah. Maknanya banyak dia punya contribution pada Islam. Ya, kita macam mana tuan-tuan? Nanti bila Allah tanya, kita boleh jawab tak tuan-tuan? Kalau kita rasa kita belum mampu menjawabnya, kita kena usaha lebih daripada apa yang ada. Ya, apa yang kita sudah capai tuan-tuan, ya. Okey, apa lagi? Ada cerita, ya. Cerita tentang seorang dalam kitab Imam Ahmad ada cerita. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kalau Imam Al-Bukhari nama kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kalau Imam At-Tirmizi Sunan At-Tirmizi, tuan-tuan bertahu kan, ya. Tapi kalau Imam Ahmad nama kitabnya bukan Sahih Imam Ahmad, tak. Bukan Sunan, bukan, ya. Nama kitab Imam Ahmad Musnad. M-U-S-N-A-D, Musnad Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad tu ada cerita tentang seorang lelaki, ya, namanya Sa'id bin Hisham. Ya, Sa'id bin Hisham ni tuan-tuan, dia bukan zaman Nabi. Ya, dia tabi'i, ya. Jadi dia jumpa para sahabat tapi tak jumpa Nabi. Jadi beliau ni tuan-tuan, bila dengar ayat-ayat Quran, ya, suruh sembahyang malam, suruh beribadah dan sebagainya, dia ambil keputusan untuk ceraikan isteri dia tuan-tuan. Ya, dia ceraikan isteri dia. Ya, sebab dia nak fokus sembahyang malam, dia tak nak diganggu oleh isteri dia. Ya. Kemudian dia nak pergi ke Madinah, ya, dia nak jual tanah dia di Madinah. Dia tak nak terlibat dalam pengusahaan berusaha pertanian dia tak mau lagi tuan-tuan. Ya, dia nak ambil duit tu, dia nak fokus pada ibadah saja. Dan sebahagian duit tu dia nak infak untuk fisabilillah. Ya. Dalam perjalanan menuju Madinah tuan-tuan, dia bertemu dengan satu kumpulan. Ya, dia jumpa dengan orang kampung dia. Kebetulan orang kampung dia bawa balik daripada Madinah. Ya, dia baru nak pergi Madinah. Ya, yang orang kampung tadi baru nak balik, bertembung dengan dia. Jadi orang kampung dia tanya, kau nak pergi mana? Dia kata nak pergi Madinah, nak buat apa? Kalau nak pergi Mekah tu pastilah kan, ya, nak buat umrah lah, ya, ataupun haji. Tapi kalau nak pergi Madinah tu, adakah sekadar nak ziarah
makam Nabi, nak sembahyang di Masjid Nabawi, nak pergi Quba, adakah tu saja? Dia kata tak, ya, aku nak jual tanah aku, ladang aku di Madinah. Aku nak ambil duit tu, aku nak gunakan untuk ibadah, dan sebahagian lagi aku nak bagi pada jalan Allah untuk berperang dan sebagainya. Ya, jadi dia pun bagi tahu pada orang kampung dia. Orang kampung dia kata, kau nak tahu tak? Dulu zaman Nabi, ni orang kampung dia ni sebahagiannya sahabat Nabi, pernah jumpa dengan Nabi. Ya, yang apa ni, siapa kita panggil Sa'id bin Hisham ni muda lagi, tak jumpa Nabi. Ya, maknanya dia lahir selepas zaman Nabi. Tapi ada orang kampung dia, orang tua-tua yang dah hidup zaman Nabi. Kata mereka, ya, Sa'id, kalau kau nak tahu, zaman Nabi dulu, ya, ada 6 orang datang jumpa Nabi. Dan 6 mereka tu sama macam kamu juga. Ya, apa mereka buat? Mereka pun, ya, nak bercerai daripada isteri dia, nak fokus pada ibadah, dan mereka juga nak jual tanah, nak bagi duit pada Nabi fisabilillah, dan sebahagian lagi untuk kehidupan mereka. Ya, jadi bila dia kata macam tu, tuan-tuan, 6 orang tadi, dia nak buat benda yang sama. Mereka datang jumpa Nabi, yang 6 ni tadi. Bila mereka datang jumpa Nabi, mereka sampaikan hasrat mereka. Maka Nabi kata, alaisalakum fi uswatun hasanah. Alaisalakum, bukankah bagi kamu, 6 orang ni, fi pada diri aku ni uswatun hasanah. Bukankah aku ni contoh yang terbaik bagi kamu? Kalau kamu nak ibadah, kamu ikut macam aku. Nak sembahyang malam ke, nak baca Quran ke, nak berkeluarga ke, nak perang ke, kamu kena ikut macam aku. Sebab aku ni contoh terbaik untuk kamu. Ya, Quran sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ayat 21 kan dalam suratul Ahzab. Tuan-tuan boleh catat aja. Ayat 21 dalam suratul Ahzab. Cerita tentang Nabi ni adalah contoh teladan terbaik, tuan-tuan. Ya, tak ada orang lebih baik daripada Nabi. Nabi manusia terbaik. Nabi Habibullah. Ya, kekasih Allah, tuan-tuan. Orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi oleh kerana itu, ya, apabila 6 orang tadi kata mereka nak pisah dengan isteri, mereka nak fokus pada ibadah, Nabi kata, tak cukupkah aku ni sebagai contoh teladan? Alaisalakum fi uswatun hasanah. Ya, ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adalah contoh teladan yang baik bagi kamu. Kalau nak ikut macam Nabi. Ya, surah Al-Ahzab tadi, ya, surah 33 ayat yang ke-21. Jadi apabila Nabi kata begitu, Nabi larang 6 orang tadi buat macam tu, jangan. Ya. Islam tak suruh kamu berpisah dengan isteri kamu, tak suruh kamu jual tanah, ya. Fokus pada ibadah. Jadi maka bila Sa'id bin Hisham dengar daripada orang tua-tua kampung dia tadi yang bertembung dalam perjalanan nak pergi Madinah, dia pun batalkan niat dia. Tak jadi pergi Madinah jual tanah, tak jadi, tuan-tuan. Ya, dia pun menuju balik, ya, dan dia rujuk isteri dia balik. Kerana apa? Ya, kerana masa dia cerai, jadi dia cerai dengan talak raj'i dia panggil. Talak raj'i ni 1 atau 2. Ya, kalau 3 kita panggil talak bain. Ya, jadi dia pun kata, ya, demi Allah, dengan sebab cerita yang aku dengar tadi, aku nak rujuk balik. Aku nak jadi macam yang Nabi sebut. Ya, jadi itu cerita dia. Jadi Sa'id bin Hisham ni, ya, dia apa kita panggil, dia kembali, ya, dan mengkhabarkan dirinya telah telah datang kepada Abdullah bin Abbas. Jadi pernah satu ketika lain pula, ya, dia pergi ke Madinah, dia jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Ya, sebab Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat Nabi yang pernah tidur di rumah Nabi. Ya, sebab tadi kalau tuan-tuan ingat, Abdullah bin Abbas ada mak saudara kan? Nama dia Maimunah binti Al-Haris yang kahwin dengan Nabi. Perempuan terakhir yang Nabi kahwin. Ya, Maimunah binti Al-Haris. Ya, itu adalah adik kepada mak Abdullah bin Abbas. Mak Abdullah bin Abbas namanya Lubabah binti Al-Haris. Lubabah binti Al-Haris dia kakak. Dia ada adik nama Maimunah binti Al-Haris. Adik dia tu kahwin dengan Nabi. Maknanya mak saudara pada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas pun, ya, banyaklah tahu tentang Nabi sebab dia tidur rumah Maimunah, ya, dia ikut Nabi bermusafir, dia duduk di Madinah, Nabi masuk kebun dia ikut, Nabi di pasar dia ikut, ya. Dan sudah pasti kelebihan dia pasal dia boleh tidur di rumah Maimunah. Dia boleh tengok solat malam Nabi. Dan tuan-tuan buat 4 rakaat ba'diyah isyak tu, ya. 4 rakaat ba'diyah isyak tu adalah hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan. Memang ada riwayat daripada Ibnu Umar, ya, daripada Hafsah, Nabi buat ba'diyah isyak 2 rakaat. Memang boleh. Tetapi kalau kita nak pakai riwayat daripada Abdullah bin Abbas, itu lagi utama, tuan-tuan. Sebab tu Sahih Bukhari dan hadisnya sebut Nabi solat 4 rakaat. Ya, siapa riwayat? Abdullah bin Abbas. Macam mana dia boleh riwayat? Kerana selepas solat isyak di masjid, dia balik ikut Nabi ke rumah Maimunah. Dan dia tengok Nabi solat 4 rakaat ba'diyah isyak.
Ya, itu yang diriwayat dalam hadis tadi tuan-tuan. Jadi Sa'id bin Hisham yang tadi tu, yang mula-mula tadi nak jual tanah tu, ya. Jadi pernah satu ketika dia datang jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Dia tanya tentang Nabi punya solat malam, solat witir, solat apa dia tanya tuan-tuan. Jadi apabila dia tanya, kata Abdullah bin Abbas, kalau kamu nak tahu lebih detail, kamu tanya pada Aisyah. Pasal Aisyah masih hidup pada ketika tu. Ya, dia kata kalau Aisyah, sebab Abdullah bin Abbas hanya sekali-sekala boleh tidur dengan Maimunah. Nabi pun bukan selalu duduk dengan Maimunah, tapi kalau ya, sebab Maimunah pun jadi isteri Nabi tahun yang ke-7. Maknanya 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya lebih kurang 3 tahun dia duduk dengan Nabi sebab dia isteri terakhir Nabi kahwin. Tapi kalau Aisyah, Nabi dah kahwin dengan Aisyah sejak di Mekah. Nabi duduk dengan Aisyah ya daripada tahun 1 Hijrah. Ya, walaupun sebahagian kata tahun 2 ya, tapi maksudnya jauh lebih awal lah daripada siapa? Daripada siapa tadi? Daripada Maimunah. Ya, kita kata tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 6 tahun lebih awal daripada Maimunah. Jadi pengalaman Nabi, ya, Aisyah bersama Nabi tu jauh lebih banyak lagi. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kalau kau nak tahu detail, kau pergi jumpa Aisyah. Ya, jadi akhirnya Sa'id bin Hisham pun pergi jumpa Aisyah. Ya. Jadi bila dia datang minta izin untuk jumpa dengan Aisyah, Aisyah bagi izin. Tapi dia pakai orang tengah. Ya, sebab dia dengan Aisyah sebab Aisyah tak kenal dia. Ya, dan dia pun tak boleh meneroboh masuk aje. Ya. Jadi dia telah bertemu dengan apa kita panggil ya, salah seorang daripada sahabat Nabi yang dikenal ya oleh siapa? Oleh Aisyah tadi. Ya, di sini disebut namanya adalah siapa? Namanya ialah Hakim nama dia. Ya, jadi Hakim bin Aflah nama dia. Ya, dalam Ibnu Katsir disebut Hakim bin Aflah. Hakim bin Aflah dia baik dengan Aisyah, dia kenal. Ya, jadi dia pernah belajar daripada Aisyah. Bila Sa'id bin Hisham datang, sebab Sa'id bin Hisham bukan orang Madinah, dia duduk luar. Ya, jadi dia datang. Bila dia datang, dia jumpa dengan siapa tadi? Hakim bin Aflah. Dia kata, boleh tak arrange kan aku nak jumpa dengan Aisyah? Ya, kata dia boleh. Ya, mereka pun pergi. Ya, bagi salam pada Aisyah. Aisyah tanya, siapa ni? Dia kata, ni Hakim. Oh, dia kenal. Ya, siapa yang datang bersama kamu? Dia kata, ini Sa'id bin Hisham. Ya, Sa'id bin Hisham ni siapa dia? Sa'id bin Hisham ni anak kepada Hisham bin Amir. Jadi Aisyah kenal. Aisyah kata, aku kenal. Dia bukan kenal Sa'id tu, kenal bapak dia, kenal datuk dia. Ya, jadi oleh kerana itu Aisyah benarkan dia masuk. Bila Aisyah benarkan dia masuk, ya, dia bertanya soalan. Maka yang pertama soalan, dia tanya 3 soalan tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat 3 soalan. Yang pertama dia tanya pasal akhlak Nabi. Ya, jadi akhlak Nabi, ya, macam mana akhlak Nabi? Kata Aisyah, kau baca Quran kan? Baca. Akhlak Nabi tu Quran. Ya, inna khuluquhul Quran. Ya, inna khuluqahul Quran. Bahawasanya ya akhlak Nabi tu ya adalah Quran. Macam mana kamu baca Quran, kamu tengok macam tadi tuan-tuan, ya. Sebab dalam Quran tu ada ayat tadi, ada doa, masya-Allah, ya, la quwata illa billah. Ada doa, ya, ada doa Rabbana atina min ladunka rahmatan, ada. Ada doa tu, ada doa ni, ada macam-macam doa. Dan Nabi tu tuan-tuan, semua doa-doa yang ada dalam Quran tu Nabi amal. Ya, tengok kesesuaian lah. Ya, ketika Nabi susah contoh kan, ketika Nabi dengar ya orang Quraisy datang dengan 1000 tentera. Ya, Nabi dengan sahabat lebih kurang 300 saja. Nabi pun baca doa. Ya, apa kita panggil? Ya, baca doa-doa yang sabit dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keadaan seseorang itu apabila diuji dengan kesusahan ataupun ada masalah. Ya, jadi doa-doa macam tu Nabi amal kerana Nabi tahu Nabi-Nabi sebelum ni telah beramal dengan doa-doa tersebut. Bila sakit baca doa Nabi Ayub, ya. Bila bermasalah, ya, baca apa kita panggil? Baca doa Nabi Allah Ibrahim, ya, baca doa Nabi Nuh dan nabi-nabi lain. Maknanya Nabi punya amalan macam tu. Apa Quran perintah Nabi buat, apa yang dilarang Nabi tinggal. Jadi kata Aisyah, itulah dia akhlak Rasulullah. Jadi Sa'id sebab dia baca Quran, dia tahu bahasa Arab, dia faham, maka dia kata okey. Ya, dia faham dah. Kemudian dia tanya yang nombor 2. Dia tanya Qiyamul Lail Nabi macam mana? Nabi Qiyamul Lail macam mana? Ya, jadi Qiyamul Lail Nabi seperti mana dalam Quran pun disebut. Ya, kita dah baca tadi kan? Ya, baca tentang sembahyang malam Nabi. Ya, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya, nisfahu aw inqus minhu, ya. Tambah sikit, kurang sikit ataupun tambah. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya
ketika Nabi solat malam, Nabi solat separuh malam. Ni Nabi. Kerana Nabi punya solat malam kekal. Ya, tetapi kewajipan pada umat menjadi kurang. Ya, awinqus, ya, minhu qalila, ataupun sedikit kurang. Ya, au zid alaihi, dan kadang-kadang Nabi lebihkan sedikit. Ya, dan juga Nabi membaca Quran pada waktu malam. Sama ada membaca dalam solat seperti mana Datuk Azizul sebut di awal tadi, atau membaca di luar solat. Ya, jadi itulah ya antara ibadah qiyamul lail Nabi. Jadi Said faham. Nombor 3 dia tanya tentang witir. Ya, jadi bila ditanya witir, nak Aisyah pun sebut dia tentang Nabi biasa solat ya, apa ni 11 rakaat. Jadi 8 dengan 3 ya. Kalau kita buat macam dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan pun boleh buat macam tu. Kadang-kadang Nabi lebihkan. Ya, kadang-kadang Nabi panjangkan witir ya, kadang-kadang sampai 7 rakaat ya. Kadang-kadang sampai 11 rakaat pun Nabi pernah buat juga. Menunjukkan bahawasanya Nabi punya solat tu dia tidak konsisten bilangan dia. Nabi konsisten solat, tapi bilangan tu kadang-kadang Nabi tambah, kadang-kadang Nabi kurangi. Kadang Nabi baca ayat yang agak panjang, kadang Nabi kurangi. Ya, melainkan Nabi dihalang daripada solat malam ya, disebabkan terlalu mengantuk Nabi. Sebab siang tu Nabi penuh dengan aktiviti. Nabi balik lambat sebagai contoh ya. Dan Nabi terhalang disebabkan mengantuk. Pernah tak Nabi dikalahkan dengan rasa mengantuk dan tidur? Ada juga. Ya, tapi bukan selalu, tapi ada juga. Kadang-kadang Nabi sakit. Ya. Jadi kata Aisyah, kalau malam tu Nabi tak bangun ya, ataupun Nabi tidak buat ya sembahyang malam tadi disebabkan sakit, ataupun Nabi terhalang kerana terlalu mengantuk ya, letih sangat, maka Nabi akan gantikan 12 rakaat solat pada waktu siang, solat sunat. Ya, jadi Nabi buat solat sunat pada waktu siang. Mana solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ya, jadi apa Nabi buat? Macam kita dah biasa sebutlah. Subuh, qabliyah subuh 2 rakaat. Ya, qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur pun kalau boleh 4 rakaat. Ya, dan asar tidak ada solat qabliyah yang muakkad. Jadi yang muakkad ialah lepas maghrib. Maghrib tu malam ke siang? Masih siang. Ya, jadi 2 rakaat subuh, 2 rakaat campur dengan 2 rakaat lepas maghrib dah jadi 4, campur dengan 8 tadi. Ya, 8 tu 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Kalau kita gabungkan semua jadi 12 rakaat tu dah. Ya, jadi para ulama kata inilah maksud 12 rakaat siang. Ya, ba'diyah isyak tak masuk sebab ba'diyah isyak tu malam. Ya, 12 rakaat siang. Kalau 12 rakaat ni tak boleh buat, ya, maka ya memadalah dengan solat solat duha kita. Sebab tu duha pun jangan tinggal tuan-tuan. Ya, paling kurang 2 rakaat, tapi malulah 2 rakaat. Paling kurang 4 tuan-tuan. Sebab kalau ada solat qabliyah ba'diyah yang kita tertinggal, katalah ya, kita tak sempat buat qabliyah, datang masjid dah lambat. Nak sembahyang qabliyah tak sempat, dan kita tidak qada qabliyah ya, tapi ba'diyah kita buat 4. Tapi kalau qabliyah subuh 2, ba'diyah zuhur 4, campur dengan ba'diyah maghrib 2 lagi, baru 8. Mana nak cari 4 ya? Kalau kita buat duha 4 rakaat, paling kurang covered tuan-tuan. Ya, dah cover dah ya, 12 rakaat. Okeylah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak buat dan malam tu kita tak bangun, macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun dia bukan wajib. Dia memang bukan wajib. Ya, tetapi kata Aisyah, itulah yang Nabi buat. Dan kita sebagai umat dia kena follow lah tuan-tuan. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan ya, seperti mana disebut oleh Aisyah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih tuan-tuan. Ya, dan Muslim, Imam Muslim pun sebut dalam kitab Sahih Muslim. Jadi maknanya alhamdulillah tuan-tuan. Ya, bagi orang yang mungkin malam tu letih sangat ataupun ada sebab-sebab tertentu sakit dan sebagainya, dia tak boleh bangun malam untuk tahajud, dia bangun untuk subuh saja. Boleh ya, dia gantikan dengan solat. Bukan dia qada, bukan ya. Ni bukan makna qada. Tetapi maknanya dia buat penuh tuan-tuan. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, ya, dan ba'diyah maghrib 2. Total 12 rakaat. Kalau mana-mana qabliyah atau ba'diyah yang dia tertinggal, maka boleh cover dengan, mudah-mudahan boleh cover dengan apa? Dengan solat duha 4 rakaat. Ya, jadi itulah ya cara mekanisme ya, ataupun cara yang ditunjuk, kaifiat yang ditunjuk oleh Aisyah kepada siapa tadi? Said, ya, Said bin Hisham. Ya, silakan. Ustaz, maknanya witir tu equivalent to the 12 rakaat for the siang hari. Solat malam lah, solat malam. Tahajud. Oh, not tahajud. Okey. Bukan witir saja. Sebahagian kata termasuk ya, witir of course, tapi solat malam bukan witir saja kan? Ya, witir mesti didahului dengan tahajud.
Ya, walaupun witir itu tahajud juga, ya, tapi tahajud yang normal kan dua-dua. Witir kan dalam bentuk apa ni, ganjil kan. Ya, jadi maksudnya kalau tak sempat sebab witir ni paling kurang kita dah buat 1 rakaat sebelum kita tidur malam. Ya, mungkin sebahagian tuan-tuan dah buat lepas isyak tadi, lepas ba'da isyak. Ada kita sebahagian mungkin nak tidur malam nanti kita ambil wuduk, kita buat witir 1 rakaat paling kurang. Maknanya witir tu covered. Tapi tahajud kan tak. Tahajud kan belum. Ya, tahajud mesti bangun malam. Sebab tu tadi kan, ya kan kita sebut tadi, bila disebut nasyiatul lail, ya, sembahyang malam itu mesti selepas daripada bangun tidur. Ya, witir tak perlu bangun tidur. Witir boleh buat sebelum tidur. Tahajud tak boleh lagi. Jadi kalau tak bangun juga pada malam tersebut, ya, witir covered. Tapi walaupun witir sepatutnya bukan 1 lah kan, kita boleh tambah lagi. Ya, tapi kalau kita dah buat witir kan bakinya kan tahajud saja. Jadi tahajud tu pun kita tak buat. Maka diganti dengan 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Kita dah sebut tadi subuh qabliyah, zuhur qabliyah dan ba'diyah, ya, maghrib ba'diyah. Kalau tak sempat juga, mudah-mudahan ya sembahyang kita punya duha tu, ya, 4 rakaat tu boleh menjadi penggantilah. Dia bukan qada, ya. Tuan-tuan kena faham. Dia bukan qada, tapi dia ibarat pengganti kepada solat malam yang kita tertinggal tadi. Itu kalau Ustaz boleh respon. Ya, boleh. Kak Suhati boleh, ya? So maknanya bukanlah maksudnya, yelah, bukan ganti. Maksudnya kalau kita tak solat malam last night, if we do 12, it's as if we did also lah, maksudnya macam tu. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan Allah terima sebagai pengganti lah. Okay. Ya, sebab dia tak ada konsep qada tahajud, tak ada. Tahajud tak ada qada, ya. Kemudian sembahyang duha tak ada qada, ya. Tetapi macam tadilah, ya. Seperti mana tahajud tu adalah solat sunat antara isyak dengan subuh, begitu juga duha antara subuh dengan zuhur. Ya, waktu tu panjang. Jadi maknanya dia ada persamaan. Cuma satu belah malam, satu belah siang. Malam tak boleh, mudah-mudahan ya ibadah siang tadi. Tapi fokusnya sudah tentu bukan duha semata-mata. Fokusnya ialah qabliyah dan ba'diyah. Sebab kalau kita kalau kita boleh buat qabliyah dan ba'diyah yang tadi, yang subuh, zuhur dan isyak dan maghrib tadi, sebenarnya dah 12 dah. Dah covered dah tuan-tuan. Ya. Tapi kita tak perlu tak termasuk yang lepas isyak, ya Ustaz. Tak termasuk. Sebab lepas isyak tu malam. Dia pasal ganti solat 12 rakaat pada waktu siang. Aisyah kata tadi. Okey Ustaz, faham Ustaz. InsyaAllah. Okey, faham ya? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Ya. Jadi sekali lagi Ustaz nak sebut kepada tuan-tuan, ya, yang disebut oleh Aisyah tadi ialah 12 rakaat ya solat sunat pada waktu siang. Maknanya tak masuklah ba'diyah isyak. Sebab isyak kan malam. Yang siang hanya subuh, zuhur, asar dan maghrib, ya. Tapi asar dia tidak ada solat sunat qabliyah yang muakkadah, ya. Ba'diyah asar memang tak ada. Ba'diyah subuh pun memang tak ada kan. So kita hanya ada qabliyah subuh 2 rakaat, ya. Kemudian kita ada qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4 kalau kita sempat buat, dan ba'diyah maghrib. Itu saja yang dianggap solat siang. Tapi isyak tak masuk. Jadi kalau kita yang orang selalu sebut yang 12 rakaat siang malam tu, itu untuk fadilat yang lain pula, tuan-tuan. Ya, sebab fadilat ni macam-macam. Ada fadilat 12 siang malam, ada fadilat 12 siang sahaja. Ya, ada duha kelebihan 8 rakaat siang. Dia lain-lain solat tu dia ada dia punya package yang berbeza. Tuan-tuan jangan campur kan. Ya, tu cerita dia. Okey, ada soalan? Ada apa tuan-tuan? Ya, silakan. Cikgu Liza ada apa cikgu? Tak ada apa Ustaz, faham Ustaz punya cakap faham, apa. ya? Okey, alhamdulillah. Ya. Sorry Ustaz, nak tanya. So Nabi Muhammad silakan. tak pernah buat 3 rakaat lah witir Ustaz? Apa pula? 7 pun Nabi buat, 9 pun buat. 3 pun buat? 3 pun buat, 1 pun pernah buat. Jadi semua tu Nabi pernah buat. Right Ustaz. Terima kasih. Ya, sama. Cuma macam tadilah. Ketika kita bimbang kita tak bangun malam, ya. 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur tu memadai. Memadai untuk cover malam punya. Ya. Sebab tahajud kita tak boleh awalkan, tapi witir boleh awalkan. Witir kan boleh sebelum tidur dan selepas bangun tidur.
tahajud kan tak boleh. Tahajud mesti bangun, mesti tidur dulu. Jadi solat witir tu covered. Kalau kita buat sebelum tidur, biasa kita buat 1 lah minimum, dan ada orang buat 3. Ya, kalau macam bulan Ramadan, memang kita buat 3 dah. Ya, mana kalau malam nanti kita tak sempat bangun-bangun tu nak sahur. Bila sahur dah tak sempat nak buat tahajud, dah cover dengan witir tu. Yang tahajud tu kita nak cover masa bila, tuan-tuan? Kita cover masa siang, 12 rakaat siang tadi. Ya, itu dia punya kaedah dia, tuan-tuan. Okey, ada lain silakan. Ya, ada apa? Datuk Azizul ada apa? Ya, silakan Haji Megat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Ada 3 soalan je lah. Ya, silakan. Apa ni, ketika Al-Quran dibaca di dalam solat, ketika sampai kebaikan kita mohon, dan ketika dapat ketika sampai seksa azab, amaran, kita minta tolak, minta lindung, ya. Solat yang kita boleh baca doa tu, solat sunat ke ataupun solat fardu? Solat sunat. Ya? Fardu tak boleh, solat ya? malam terutamanya. Ya, solat malam. Kita boleh doa dengan kuat lah, kalau boleh doa kuat. Sebab solat malam memang kita boleh kuatkan suara, boleh. Solat doanya. Boleh, tuan-tuan, boleh doa. Boleh doa. Okay. Kita boleh minta Allahumma firli, kita boleh doa. Sebahagian ulama kata memang ada yang kata dalam hati, tapi sebahagian kata kalau kita kuatkan sedikit pun tidak ada masalah. Macam baca, kita sampai pada ayat, ayat 31 sebagai contoh. Ayat 31 surah Al-Kahfi, kita baca ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Kan cerita pasal syurga Adnin. Ayat 31 tuan-tuan boleh catat. Jadi bila sampai pada ayat tu, habis ayat tu, di hujung tu yuhallawna fiha min asawira min zahab wa yalbasuna siyaban khudran. Habis ayat tu, ayat 31. Boleh tak kita doa? Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku daripada kalangan mereka. Cuma doa tu kena dalam bahasa Arab lah, tak boleh bahasa Melayu. Kalau kita baca doa dalam bahasa Melayu, dalam hati. Ya, okey. Baik. Boleh, Sebab itu juga kalau tolak tu kita Allahumma la taj'alna, kan? Minhum. La taj'alni lah. La taj'alni. Sebab kita seorang. Kalau seorang lah. Okey. La taj'al, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, jangan kau jadikan aku daripada kalangan mereka. Tapi kalau tuan-tuan tak dapat lafaz-lafaz tu, tuan-tuan boleh baca dalam hati saja. Ya Allah, lindungi aku daripada masuk dalam golongan tersebut. Ya Allah, jadikan aku daripada kalangan mereka. Boleh, tuan-tuan. Kalau itu lafaz tu dalam hati. Okey, baik. Kemudian lagi satu tentang peningkatan darjat masa di syurga nanti, apabila kita kita disuruh baca Quran semasa kita di dunia, kan? Apa yang kita baca dalam dunia, setiap ayat tu naik 1 darjat, setiap ayat naik 1 darjat, kan? Okey. Dia kena habis satu Quran ke, ataupun apa yang kita dah biasa baca saja? Mungkin kita baca surah Al-Kahfi tu banyak-banyak kali, kan? Apakah nanti akan diulang-ulang surah Kahfi yang kita baca banyak kali tu, ataupun Wallahu alam. Yang tu Ustaz tak boleh respon, tak tahu aja. Cuma macam tadilah, dia merujuk kepada semua ayat Quran pasti. Sebab setiap ayat Quran tu ada kelebihan tertentu, kan? Jadi cuma para ulama kata dari segi mengkhatam Quran, boleh kata semua orang Islam ni mengkhatam Quran. Macam kita di Malaysia sejak kecil dah khatam. Tapi yang diambil kira bukan khatam bacaannya, tetapi sebanyak mana kita mentadabbur, memahami makna ayat-ayat tersebut. Jadi dia yang dirujuk sekarang ialah sejauh mana kita memahaminya dan melaksanakan dalam kehidupan, bukan sekadar mengkhatamkan bacaan saja. Jadi kena komplit Quran lah, tak boleh lah tak habis. Macam maksud saya, kalau kita baca surah-surah yang kita biasa baca banyak kali tu, dia akan peringkat. Okey, baca 3 kali naik 3 peringkat, macam tu. Bukan macam tu, ya. Wallahu alam. Yang Ustaz tak tahu. Wallahu alam. Tak apa, tak usah. InsyaAllah kita usahalah untuk habiskan Quran. Betul. Kemudian lagi satu, idza maridtu fa huwa yashfin, itu doa ke ataupun statement daripada dia Allah? Macam ni, okey.
kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada dua jenis ayat. Satu statement ya, satu ayat-ayat pernyataan saja. It's a statement, ya, it's a general statement satu. Yang kedua dia adalah kita panggil dia bukan apa kita panggil, apa istilah dia? Ya, satu general statement, satu lagi kalau bahasa Arab dia panggil itu khabariyah, jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah is a general statement. Maknanya dia cerita je. Ya. Yang kedua dia ada jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah ni adalah permintaan hamba kepada Allah. Kadang-kadang dalam bentuk general statement. Jadi wa iza maritu fa huwa yashfin memang bunyi macam general statement. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Memang dari segi lafaz dia bunyi dia general statement. Tapi dari segi makna dia adalah doa. Dia adalah doa. Dia doa. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Banyak dalam Quran yang macam tu tadi, Macam kita kata macam Masya Allah la quwata illa billah tadi ayat 39 dalam surah Al-Kahfi. Dia statement juga Masya Allah. Ini apa yang Allah kehendaki. La quwata illa billah. Tidak ada daya melainkan tidak ada tak ada apa kita panggil, tidak ada sesuatu yang kita boleh ubah, yang kita buat melainkan semua datang daripada Allah. Dari segi lafaz dia general statement. Tapi dia adalah doa. Jadi sebab itu Ustaz kata benda-benda ni memang memerlukan sedikit pemahaman bahasa Arab lah untuk kita mengetahui bahawasanya walaupun dia bersifat khabariyah, general statement, tapi maksudnya insya'iyah. Maksudnya adalah insya'iyah tu maknanya permintaan seorang hamba kepada Allah supaya dia diberikan kekuatan tadi. Macam kita dengar azan kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tu statement, tapi dia adalah doa supaya Allah bagi kita kekuatan, boleh bangun, boleh ambil wuduk dan boleh pergi solat. Jadi benda-benda macam tu memang kena rujuk kepada bahasa lah balik. Tak ada cara lah. Jadi kalau Haji Megat baca ayat Quran dan kita rasa apa? Kita rasa ini doa ke apa? Jadi kita jangan kita panggil jangan tersilap dari segi melihat. Memang literally speaking dia memang statement, tapi pada hakikatnya dia adalah doa permintaan untuk kebaikan ataupun menjauhkan diri daripada keburukan. Ada banyak dalam Quran ada banyak, dan benda-benda tu yang kadang-kadang sebab tanpa sedikit mengetahui bahasa Arab kita tak dapat. Ustaz cakap dengan Haji Megat sebab Haji Megat ada sikit sebanyak background bahasa, jadi Haji boleh faham. Tapi mungkin jamaah yang lain kalau betul. Kalau kurang faham boleh rujuk ajalah. Kita baca ayat ni, kita kata Ustaz, saya ada baca surah sekian-sekian dan saya nak tahu adakah dia doa, itu tak ada masalah. Sebab doa tidak mesti Rabbana. Doa tidak mesti Rabbi. Kadang-kadang doa asa, asa an yahdiyani. Kadang-kadang doa dalam bentuk asa, ada asa. Mudah-mudahan. Itu doa tuan-tuan. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Tu ayat 24 tadi. Asa ayyahdiyani rabbi. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada aku. Kepada jalan ataupun petunjuk yang paling dekat. Itu doa tuan-tuan. Sebab itu ketika mana kita bertemu dengan perkataan asa, ain, sin, alif dalam Quran, kemungkinan dia doa. Memang ada yang bukan, tapi kebanyakannya doa. Rabbana pun bukan semua doa tuan-tuan. Ada hanya perkataan perkataan iblis dan perkataan syaitan pun ada, dan tuan-tuan jangan minta benda tu. Ada orang kafir Quraisy yang berdoa, sebagai contoh ketika mereka dengar Nabi menggunakan ayat Quran, mereka kata lah apa yang Nabi cakap ni kami pun boleh. Kemudian dia pun doa, kita panggil apa ayat tu dalam surah Al-Anfal tu. Dia kata lau nasya'u la qulna misla hadza. Kemudian dia kata kalaulah apa yang Muhammad cakap ni betul, maka fa'tina kita panggil apa tu ayatnya, hujani kami, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah hujan batu pada kami. Itu dalam bentuk doa tu sebenarnya, tapi kita tak boleh baca tuan-tuan. Sebab itu adalah kata-kata orang kafir Quraisy. Jadi ada banyak tuan dalam Quran tu. Sebab tu kita kena tadabbur makna.
Tuan-tuan kena baca, tengok. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena paling kurang kalau tak ada tafsir, Google je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, tafsir ayat ni. In English pun ada. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok pendetailan supaya kita tidak tersalah dalam memilih doa. Ya, bagus Haji Megat tanya tu soalannya. Tapi soalan ni high level ni. Ni soalan tinggi. Ya. Terima kasih ya. Ustaz, Ya, boleh. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. saya Sama. terbaca, saya tengah scroll ayat Quran ni, saya ternampak ayat yang 20 ni kan, surah Al-Muzammil ni. Contohnya kalau saya baca ayat ni je untuk solat tahajud boleh Ustaz? Surah Al-Muzammil ni. Ayat 20. Boleh. Just Oh, ayat nak baca ni satu ayat saja. tahajud tapi dia panjang Ustaz. Boleh Oh, Ustaz? yalah, betul. Salah satu daripada ayat yang paling panjang, ayat 20 lah, betul. Nolah Kalau kalau kita boleh. nak baca dia saja tak salah. Ya. Okay. Tapi macam tadilah, sayanglah kita tak baca sebab Quran ni kalau surah tu tidak terlalu panjang, ya, kita boleh baca, yalah kalau surah tu tak panjang sangat, kita baca the whole surah lah. Ya, macam surah-surah juzuk amma ni kan, ya, inna a'toina ke tabat yada ke, ya, janganlah baca satu ayat atau dua ayat kan sebab dia tak panjang sangat. Cuma kalau ada ayat yang panjang-panjang macam ni, ayat 20 ni memang panjang. Ya. Boleh tak kita baca dia saja? Dia tak salah. Tetapi kalau kita boleh baca 3 ayat daripada surah yang sama, tu jauh lebih baik. 3 ayat. Maknanya jangan baca 20 saja. Kita baca paling kurang 19, 20, 21. Ataupun 20, 21, 22. Maknanya make sure kita baca tu 3. Jangan baca Ayat. satu saja. Ya. Okey Ustaz. Right, thank Boleh you. ya? Okey. Boleh. Ya, Kak Khatijah ada soalan, silakan. Ustaz. Tengok ada angkat tangan tu. Ya, ke tertekan, Ustaz tak tahu, ya. Kalau ada silakan. Kalau tak ada ya Kak Mai. Boleh tanya yang ini doa ke statement yang surah Al-Mu'min ayat 44. Apa bunyi dia? Wa ufawwidu amri ila Allah. Oh, dia memang macam statement tetapi dia adalah doa. Wa ufawwidu amri ila Allah tadi kan? Ya, surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun kan? Ya, ini atau Ghafir kan? Surah Mu'min bukan? Surah Mu'minun 23. Mu'min. Ya, Mu'min ayat surah Mu'min 44. surah 40. 40, Ya, surah 40. 44. Okey ya. Aku Jadi menyerahkan, dia memang aku menyerahkan macam urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat dan hamba-hambanya. betul Itu, ya. Jadi biasa digunakan sebagai doa. Boleh guna sebagai doa? Boleh. Boleh ya? Okey, dia bawah sekali tu kan. Ya, jadi kita panggil? Kita panggil dia punya ayat macam apa kita panggil ya? Macam statement, general statement ya. Tapi dia punya Dia punya bacaan dia adalah doa sebenarnya. Ya, maksud dia adalah maksud doa ya. Ayat berapa tadi apa Kak Mai? 44. Ayat 44. 44 Ustaz. Okey, 44. Okey, ya. Wa ufawwidu amri. Cuma bila kita baca dalam solat, kita kena baca daripada awal ayat. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Baru kita sambung wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kita tak boleh baca tengah-tengah saja. Tak boleh baca daripada wa ufawwidu amri. Kalau dalam doa biasa boleh. Ya, ni antaranya kalau kita dengar ada orang sakit ataupun kita ziarah orang sakit, kita boleh baca. Ya Allah, aku serahkan urusan aku ini kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang Maha melihat ya perbuatan ataupun masalah yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Ya, jadi maknanya dalam bab ni kita boleh baca khusus di tengah wa ufawwidu amri. Tapi kalau kita nak baca sebagai doa dalam solat, kita kena baca daripada permulaan ayat tu. Ya, kena baca daripada itulah. Ya, daripada permulaan tu ayat 44. Fasatazkuruna ma aqulu lakum tu. Tadi ada soalan tadi, soalan bertulis. Apa tu? Tolong bacakan. Yang surah Yusuf tu Ustaz, innama ashku basi wa husni ila Allah tu. Yang tu macam mana Ustaz? Boleh kita Boleh doa? juga. Boleh juga. Boleh. Itu doa Ya. Boleh. Dia bermaksud doa juga. Dia kena pergi satu-satu. Kena buat bengkel ni sebab satu Quran tu banyak sangat. Ya, jadi kalau Ustaz suka pergi satu-satu ya.
Maknanya suratul Kahfi contoh. Ada doa-doa yang kita tak perasan dia doa. So kita pergi satu-satu. Ya, kita tengok pula suratul Anfal, tengok pula suratul A'raf dan sebagainya. Itu lagi senang. Ya. Cuma kadang-kadang bila kita, kadang-kadang bila kita nak buka Quran kan kita main buka aje. Kita tak ada surah tertentu kan. Bila kita buka kita tengok ini macam doa. Okey, ya. Tu boleh tengok makna lah. Kalau maknanya memang merujuk kepada makna-makna tertentu, ya, maka dia dia boleh menjadi doa. Secara umum dia boleh menjadi doa. Cuma macam tadilah, bila kita baca doa ni yang terbaik baca dalam solat. Ya. Dan bila kita baca dalam solat, kita kena baca ayat penuh. Tu saja adab dia. Tak boleh baca tengah. Ya, kita tak boleh macam tadi kan. Kita tak boleh terus kita baca wa ufawwidu amri ilallah. Walaupun tidaklah salah, tapi dari segi adab membaca Quran, kita tak mula daripada permulaan ayat. Yang itu macam dari segi adabnya, etikanya tak kenalah. Ya, okey, ya, ada apa lagi? Nak tanya sambung yang Haji tadi cakap yang pasal kalau kita baca Quran, let's say kita baca Quran malam kan, atau bila baca Quran lah kan, is it afdal to read continuously macam kita nak khatam Quran, atau kalau kita baca kita choose lah whatever surah we want to read every day, is that the same or not, Ustaz? Tak samalah, of course lah. Ya. Ada setengah orang memang dia dah jadikan kebiasaan untuk mula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai habis. Bergantunglah. Dia tak salah. Dia tak ada pengkhususan lah. Boleh-boleh aja. Ya. Pilih-pilih pun tidak salah. Yang penting baca. Ya. Itu saja. Ya. Tak ada masalah. Dan cuma kalau kita tengok dari segi amalan dan perbuatan Nabi itu, Nabi buat dua-dua. Ya. Nabi, sebab para sahabat pun dia kata, aku khatamkan Quran dalam masa 7 hari. Aku khatamkan Quran dalam masa seminggu. Ya, dalam masa 10 hari sebagainya. Maknanya macam mana tu? Dah tentulah dia baca daripada surah pertama, 2, 3 sampai habis. Ya, secara umumnya macam tu. Tapi kalau kita nak pilih mana-mana surah, ya, kemudian akhirnya nanti kita habis, boleh tak? Boleh juga, tak salah. Ya, boleh saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ya, kalau tak ada apa kita berhenti di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas semua soalan. Ya, pada Haji Mak Syah, tuan-tuan dan puan-puan, Haji Nazri yang selalu merakamkan untuk kita. Ya, kalau kita panggil, ya, kalau ada soalan-soalan tuan-tuan boleh, mungkin ada sebahagian yang Ustaz sebut tadi tuan-tuan tak dapat. Ya, macam cerita Said bin Hisham sebagainya tu, dengar baliklah ya rakaman, mudah-mudahan lebih faham. Ya, kalau ada soalan lain nanti boleh tanya pada minggu-minggu yang akan datang. Sekadar tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Selamat malam. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Ustaz.